dapat mentransformasikan murid-murid sekolah di Malaysia daripada menjadi pengguna kepada menjadi pencipta. Ini penting. Ya. Pencipta digital serta melengkapkan murid dengan kemahiran digital tinggi untuk peluang pekerjaan dalam era ekonomi digital. Tuan-tuan, sehingga Disember 2023, lebih kurang 2.5 juta murid telah pun menerima manfaat menerusi program ini. Hasil daripada kerjasama pelbagai pihak dari sektor awam dan juga sektor swasta. Yang kelima, tuan-tuan, kempen Jelajah Saya Digital. Kempen ini mendedahkan rakyat kepada pelbagai inisiatif ekonomi digital sedia ada yang memberi tumpuan spesifik kepada 4 teras utama, iaitu Saya Digital Literasi, Saya Digital Business, Saya Digital Freelance dan Saya Digital Kerjaya. Ini selari dengan apa yang kita sebut sebagai Think Digital awal tadi. Jelajah Saya Digital ini telah dilaksanakan di 55 buah lokasi di seluruh negara sejak pertengahan tahun 2021. Dan ini yang berjaya mengubah cara hidup rakyat dalam mendepani cabaran ekonomi digital. Dan dipertua, seramai 20,438 individu telah menerima manfaat daripada siri jelajah ini. Selain daripada MDEC, Tuan Dipertua, kementerian ini melalui DNB juga sedang melaksanakan kursus latihan digital, iaitu kursus My 5G Ericsson Malaysia Pioneers Program. Ianya merupakan program akademik dalam talian secara percuma, Tuan Dipertua, mengenai teknologi digital dan 5G untuk semua pelajar di peringkat pengajian tinggi di seluruh negara. Program ini yang telah dilancarkan pada 11 hari bulan Januari 2023 adalah merupakan projek kerjasama di antara DNB dan syarikat telekomunikasi seantarabangsa iaitu Ericsson bersama Kementerian Pendidikan Tinggi. Setakat 29 hari bulan Februari tahun ini, Tuan Dipertua, seramai 15,300 penuntut dari 126 universiti awam dan swasta serta 36 institut pengajian politeknik di seluruh negara telah pun mendaftar untuk program tersebut. Dengan sasaran jangka panjang seramai 100,000 penuntut yang bakal melalui program yang sama. Tuan Dipertua, Kementerian Digital melalui agensi-agensinya akan meneruskan kerjasama dengan semua pihak, termasuk agensi-agensi kerajaan, swasta dan badan profesional bagi memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan program-program literasi digital di negara ini dapat disebarkan secara meluas. Tuan Dipertua, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Putrajaya dan Yang Berhormat Kapar juga telah menyentuh berkenaan dengan keselamatan ataupun aspek keselamatan cyber dan protokol keselamatan yang digunakan oleh kerajaan dalam membangunkan mana-mana sistem data milik kerajaan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dan bagi memastikan data kerajaan selamat untuk digunakan oleh rakyat, Kementerian Digital melalui Jabatan Digital Negara ataupun JDN sentiasa dan akan terus memastikan agensi-agensi kerajaan mengambil tindakan menyeluruh. Dan tindakan-tindakan ini diantaranya adalah seperti berikut. Pertama, Tuan Dipertua, pelaksanaan pengujian keselamatan dan pengukuhan berdasarkan prinsip kerahsiaan, integriti dan ketersediaan, iaitu dalam bahasa Inggeris confidentiality, integrity and availability, sebagaimana yang ditetapkan oleh arahan dan pekeliling yang berkuat kuasa serta amalan terbaik keselamatan ICT. Kedua, memastikan elemen perlindungan keselamatan aset ICT diambil kira semasa penilaian Jawatankuasa Teknikal ICT sektor awam sebelum sesuatu projek ICT itu diluluskan. Ketiga, melaksanakan perlindungan ataupun keselamatan data menggunakan kaedah penjulitan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang keempat, melaksanakan pensijilan, dan pensijilan ini disebut sebagai ISO IEC 27001 Information Security Management Systems bagi memastikan budaya keselamatan ICT. Tuan Dipertua, selain daripada memelihara aspek-aspek keselamatan sistem data raya kerajaan, pihak kementerian melalui Cyber Security Malaysia juga turut berusaha meningkatkan keselamatan cyber negara dengan kita menyediakan perkhidmatan
perlindungan keselamatan ekosistem cyber untuk mengenangi ancaman dan serangan cyber seperti jenayah penipuan atau scam, Tuan Dipertua, melalui program pembekasaan keselamatan cyber yang merangkumi 3 komponen utama, iaitu keselamatan berkaitan dengan insan, people, processes dan teknologi. Berkaitan dengan insiden keselamatan cyber yang dibangkitkan oleh yang ahli-ahli yang berhormat, data daripada Cyber Security Malaysia menunjukkan trend yang meningkat dari 2016 sehingga 2022. Pada tahun 2022, Tuan Dipertua, sejumlah 7,192 insiden keselamatan cyber telah pun dilaporkan kepada Cyber 999. Dan ini berbanding dengan jumlah 5,575 kes pada tahun sebelum daripada itu, iaitu tahun 2021. Dan sejumlah 4,194 kes pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, insiden keselamatan cyber yang telah direkodkan pada tahun yang lalu, 2023, terdapatnya penurunan yang ketara, Tuan Dipertua, iaitu kepada sejumlah 3,232 kes, Tuan Dipertua. Usaha menjamin keselamatan cyber turut menuntut sinergi strategik, dan ini adalah sinergi dengan agensi-agensi yang lain. Justru itu, Tuan Dipertua, satu mesyuarat Jawatankuasa Kerja cadangan penggubalan undang-undang baharu berkaitan dengan kemudaratan jenayah dalam talian yang dipengurusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, saya iaitu Menteri Kementerian Digital, dan juga Yang Berhormat Menteri Komunikasi, telah diadakan sebanyak 2 kali, iaitu pada 5 Februari dan juga semalam, Tuan Ketua. Inisiatif cadangan penggubalan undang-undang baharu ini adalah untuk kami mencari jalan bagaimana dapat kita menangani masalah, iaitu isu berkaitan jenayah cyber, termasuk membendung kegiatan penipuan di dalam talian yang semakin berleluasa. Selain mencerminkan keprihatinan kerajaan medani dalam memastikan keselamatan rakyat di dalam alam cyber tidak terus terancam. Tuan Dipertua, selain daripada itu, buat kami memperkukuhkan ekosistem keselamatan cyber, kerajaan juga sedang mengubal rang undang-undang keselamatan cyber dalam mewujudkan persekitaran cyber yang selamat, di mana RUU ini memperuntukkan kuasa pengawal seliaan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan keselamatan cyber yang akan dikuatkuasakan oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun dikenali sebagai NAKSA, Majlis Keselamatan Negara, yang mempunyai sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tuan Dipertua, seterusnya, Yang Berhormat daripada Kampar, Yang Berhormat daripada Tanjung Piai, Yang Berhormat Igan dan Yang Berhormat Batu telah pun membangkitkan mengenai jaminan dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan bagi memastikan maklumat peribadi rakyat dalam data raya kerajaan tidak berlaku kebocoran. Ini untuk mengelakkan berlakunya jenayah penipuan skamer serta langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil oleh kementerian sekiranya kebocoran maklumat peribadi berlaku. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Kementerian Digital melalui Pejabat Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi telah pun menerima aduan dan laporan berkaitan kebocoran atau ketirisan data peribadi, dan laporan-laporan ini dipanjangkan dari agensi-agensi lain termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun SKMM. Semua aduan tersebut telah disiasat berlandaskan 7 prinsip perlindungan data peribadi yang wujud di dalam akta yang berkaitan, Tuan Ketua, serta perundungan subsidiari yang berkuatkuasa. Selain daripada itu, Tuan Ketua, Kementerian Digital juga sedang melaksanakan gerak kerja yang berkaitan dengan cadangan pindaan yang saya rasa perlu kepada Akta Perlindungan Data Peribadi ataupun dikenali sebagai PDPA yang digubal dalam tahun 2010, Akta 709. Tujuannya untuk kita dapat memperkukuh kawal lagi berkaitan dengan keselamatan
data peribadi. Tuan Ketua, pada masa yang sama, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bersama-sama membangunkan polisi keselamatan cyber masing-masing, dan ini berpandukan kepada rangka kerja keselamatan cyber sektor awam dan juga dasar keselamatan ICT yang dibangunkan oleh JDN demi memastikan sistem ICT kerajaan terpelihara daripada kejadian seperti penguadaman penggalan data kerajaan yang melibatkan data peribadi. Sehubungan dengan itu, Tuan Ketua, cadangan yang berhormat daripada Tanjung Piai untuk menjadikan kerajaan sebagai entiti yang boleh diambil tindakan di mahkamah sekiranya perlu kebocoran maklumat, sekiranya berlaku kebocoran maklumat peribadi, memerlukan kajian impak perundangan secara mendalam terlebih dahulu sebelum ianya dapat dipertimbangkan. Dan Ketua, perkara ini biasanya dibangkitkan berkenaan dengan luas ataupun the width, the powers di dalam undang-undang yang sedia ada. Ada negara-negara yang juga mengadakan pendekatan yang lain di mana mereka ada perundangan yang berlainan untuk menangani isu itu. Kami dalam proses menimbangkan perkara-perkara ini dan saya harap dalam masa yang terdekat satu keputusan dapat dibuat dan dibawa ke Kabinet untuk memutuskan sama ada pindaan perlu kepada undang-undang sedia ada ataupun perlu untuk kami mengubalkan sama ada rang undang-undang yang baru ataupun peraturan yang boleh mengatasi masalah ini. Yang Berhormat. Yes. Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan undang-undang baru, semalam saya ada juga bertanya kepada Menteri Mosti. Dia agak ada kaitan. Dilema kita ialah di satu pihak kita mahu menjamin kebebasan dan di satu pihak yang lain kita nak mengawal daripada masalah-masalah manipulasi, penipuan dan sebagainya. Di peringkat antarabangsa juga sekarang ini ada pertembungan cadangan daripada pihak barat dan timur. Benarlah yang Berhormat sebut tadi, ada kerajaan yang ada undang-undang. Saya fikir kita harus lihat dengan teliti demi kebaikan rakyat Malaysia. Tadi Yang Berhormat menyebut tentang MDEC. Yang saya nak tanya spesifik, walaupun saya minta maaf saya tak berbahas isu ini, tapi saya berbahas ini tahun lalu. Satu ketika dulu, kerajaan sebelum ini atau dua kabinet sebelum ini, untuk pelaburan digital dari luar, kalau yang umum itu memang diterajui oleh MITI dan MAIDA. Tetapi dua kabinet sebelum kabinet sekarang ini untuk yang digital economy, digital investment itu ialah MITI dengan MDEC. Jadi adakah dasar ini masih diteruskan? Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, sahabat saya daripada Indrah Mahkota. Untuk menjawab dua perkara dibangkitkan. Satu berkenaan dengan dilema yang kita hadapi. Saya setuju, ini satu perkara yang saya rasa Yang Berhormat juga teliti semasa menjadi Menteri Komunikasi dulu. Bila kita keluar negara, di pentas antarabangsa disebut berkenaan dengan bagaimana kita boleh instill full confidence di dalam rakyat supaya mereka yakin dengan sistem. Perlu juga untuk kita melihat sama ada ataupun tidak sekiranya berlaku kebocoran maklumat dan pihak daripada kerajaan yang terlibat, maka perlu ada kuasa untuk mengambil tindakan. Sama ada kuasa itu melalui undang-undang ataupun melalui perkeliling ataupun melalui peraturan dan sebagainya. Itu adalah apa yang kita sekarang dalam proses perbincangan. Yang kedua, terima kasih Yang Berhormat kerana bangkitkan isu berkenaan dengan ekonomi digital. You're right. Keputusan diambil supaya kita juga bergerak memberi sedikit ruang kepada MDEC untuk kita lihat bagaimana kita boleh menarik pelaburan digital daripada luar negara. Dan I think Yang Berhormat masih ingat lagi kita ada program GAIN di dalam MDEC. Program itu masih diteruskan dan ianya telah pun berjaya. Itu adalah program yang diwujudkan sejak tahun 2019 kalau tak silap, dan ianya bergerak and we can see the returns. I can give you the details. I don't have the details of hand now. Sekiranya perlu secara bertulis later, Tuan Ketua. Tuan Ketua, izinkan saya teruskan.
Kementerian Digital melalui JPDP, Jabatan Digital Negara dan juga Cyber Security Malaysia akan teruskan kerjasama yang erat yang saya rasa sangat diperlukan, ya. Dan ini kerjasama secara strategik dengan semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan, maksud dia NACSA, kita juga ada CGSO, kemudian kita ada SKMM seperti mana saya sebut tadi, dan juga Polis Diraja Malaysia, supaya kita dapat bersama-sama membangunkan, memperkasa, melestari dan mengukuhkan prasarana serta ekosistem keselamatan cyber negara yang melibatkan kebocoran sekiranya ada data peribadi rakyat, menerusi pendekatan secara holistik dan menyeluruh. Dan tuan akhir sekali, bagi pihak Kementerian Digital, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan semua isu yang berkaitan dengan Kementerian Digital serta saranan dan cadangan yang telah pun dikemukakan. Tuan-tuan, selain daripada di dalam Dewan ini, sekiranya ada sebarang pendapat atau cadangan yang boleh membantu, kami sedia untuk mendengar dan duduk berbincang buat kebaikan negara. Terima kasih, tuan-tuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Digital, Kementerian Digital. Berikutnya saya mempersilakan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, pertama sekali izinkan saya mewakili seluruh warga KPDN dengan penuh takzim menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saya juga mengambil kesempatan ini merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ikrar setia sempena pemasyuran Baginda dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang ke-17 pada 31 Januari yang lalu. Di kesempatan ini juga saya dan sekalian warga KPDN merafak sembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang yang telah tamat tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke-16. Tuan Yang di-Pertua, perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja telah berlangsung selama 7 hari. Sepanjang tempoh tersebut, seramai 34 ahli yang berhormat telah berbahas dan menyentuh isu dan perkara yang terkait dengan 3 teras kefungsian utama KPDN, iaitu mewujudkan perdagangan dalam negeri yang sihat dan progresif. Kedua, mendaya upaya pengguna. Dan yang ketiga, peranan sebagai urustia kepada Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKOL. Kalau boleh saya sebutkan ahli-ahli Dewan yang telah terlibat termasuk Larut, Pendang, Beluran, Merbuk, Seri Gading, Tembeluh, Kuala Terengganu, Air Hitam, Muar, Masjid Tanah, Rasah, Jerantut, Paguh, Betung, Bagan, Maran, Gerik, Kuala Krai, Keningau, Beruas, Kelang, Arau, Jerai, Kepung, Labuan, Padang Rengas, Kalabakan, Pangkalan Cepa, Bera, Bukit Gantang, Baling, Macang, Kota Baru, Bangi, Pulau Terengganu dan sebagaimana dijangka hampir keseluruhan daripada perbahasan menyentuh berkaitan isu kos sara hidup. Sebahagian menyebut sepintas lalu dan bersifat umum dan sebahagian menyentuh isu kos sara hidup yang terkait dengan bidang tugas kementerian lain. Begitu juga terdapat sebahagian yang mengutarakan isu, syur, pandangan, pertanyaan, malah kritikan berhubung butiran dan perkara yang menyentuh pertanggungjawaban KPDN secara langsung. Datuk Yang di-Pertua, mohon izin untuk saya memulakan jawapan dengan memberikan respon kepada persoalan umum yang dibangkitkan berkaitan isu kos sara hidup. Sesungguhnya KPDN amat mengalu-alukan semua pandangan dan amat menghargai syur dan cadangan yang konstruktif. Ini menzahirkan keprihatinan ahli-ahli berhormat dalam isu kos sara hidup rakyat
adalah sejajar dengan pendirian dan komitmen kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, salah satu indikator dalam kita melihat isu kos sara hidup adalah rujukan kepada kadar inflasi negara. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkan Malaysia DOSM, kadar inflasi negara pada tahun 2022 adalah 3.3% dan menyederhana kepada 2.5% pada tahun 2023. Laporan DOSM juga mendapati kadar inflasi negara terus stabil bagi bulan Januari 2024 iaitu 1.5%, iaitu kadar yang sama sejak November 2023. Kendati pun sedemikian, kita tidak mahu berada dalam sindrom penafian, denial syndrome dengan izin, tanpa mengakui bahawa rakyat berhadapan dengan cabaran isu kos sara hidup. Ini merupakan cabaran yang perlu kita tangani setiap masa dalam kita mengadaptasi sistem ekonomi pasaran bebas apabila harga barang dan perkhidmatan banyak dipengaruhi dan bergantung kepada faktor permintaan dan penawaran. Hakikatnya sebagaimana yang kita semua maklumi, ini merupakan risiko dan cabaran global. Sebagai contoh, menurut laporan The Global Risk Report 2024, 19 edition yang diterbitkan oleh World Economic Forum, WEF, negara-negara di dunia kini sedang berhadapan dengan cabaran cost of living crisis yang merupakan salah satu daripada 5 cabaran utama yang dikenal PASLI. Satu research briefing yang bertajuk Rising Cost of Living in the UK yang baru saja dibentangkan bulan lalu di House of Commons yang merujuk kos sara hidup dalam banyak aspek, inflasi, harga sumber tenaga dan makanan, kos pemilikan dan penyewaan rumah, kesemuanya menjadi penyumbang kepada kos sara hidup. Ini bermaksud bukan hanya harga barang makanan, tetapi juga banyak faktor, kos pengangkutan, pendidikan, kesihatan, utility, perumahan dan sebagainya. Di Australia, banyak kajian yang menyebut inflasi, situasi dan keadaan yang disebut sebagai years of financial pain kerana situasi tekanan dan kos sara hidup tidak akan selesai sehingga tempoh 5 tahun akan datang. Situasi ini berlaku di seluruh dunia dan masing-masing negara mempunyai pain points ataupun titik sakit masing-masing. Dan Malaysia juga tidak terlepas daripada cabaran ini. Kebergantungan tinggi kepada import barangan makanan bermaksud kita terkesan dengan rantaian bekalan barangan di dunia yang dipengaruhi pelbagai faktor. Ini termasuk ketidakstabilan geopolitik global, faktor dasar domestik negara sumber ekspor dan kestabilan bekalan makanan global. Datuk Yang di-Pertua, melalui sistem ekonomi pasaran bebas dan dalam banyak hal, pasaran ditentukan oleh sifir supply and demand, willing buyer and willing seller dengan izin. Sistem yang mengupaya inovasi, sistem ekonomi yang dikatakan berdasarkan kuasa pengguna untuk menentukan produk dan perkhidmatan itu berjaya atau sebaliknya dalam pasaran. Namun begitu, dalam banyak keadaan kerajaan perlu melakukan intervensi dan menentukan kaedah mitigasi bersesuaian dalam menentukan rakyat secara keseluruhannya mendapat perlindungan daripada kuasa pasaran yang terlalu bebas. Dalam perkara yang memerlukan intervensi kerajaan, ini termasuklah dalam bentuk subsidi, insentif, bantuan, tarif, percukaian, perundangan, peraturan, garis panduan dan penguatkuasaan. Ia akan dilakukan dengan sebaik yang mungkin. Mungkin atas sebab itulah Malaysia dalam Index of Economic Freedom 2024 dikategorikan sebagai moderately free, tetapi masih berada jauh di atas pasaran angka purata global. Sehubungan itu, KPDN sentiasa peka dengan cabaran ini dan terus komited dalam menangani situasi berasaskan program-program intervensi yang penting. KPDN akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, merangkumi 31 akta, 21 peraturan dan perintah dan juga 11 garis panduan. Sebagai contoh, aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan yang merupakan fungsi utama KPDN akan terus diperkasakan
dalam memastikan kestabilan bekalan barang keperluan dalam pasaran. Elemen pencatutan yang mana mengambil keuntungan secara melampau di luar batasan munasabah dalam pasaran tempatan juga akan diambil tindakan. Justru itu, bagi memastikan kestabilan harga barangan di pasaran, seramai 900 pegawai pemantau harga melakukan pemantauan harga lebih daripada 400 jenis barangan meliputi dari 1,500 premis setiap hari, dan harga yang diperolehi dikumpulkan dan dianalisa untuk melihat pergerakan harga barang terpilih. Lebih 2,200 pegawai penguatkuasa sentiasa gigih dalam menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan yang rapi sepanjang masa menggunakan berbagai strategi penguatkuasaan ke atas semua premis perniagaan, termasuklah kawasan bandar, luar bandar, pusat membeli belah, peniaga runcit, peniaga borong, pasar basah, pasar raya, kawasan peranginan dan tempat tumpuan orang ramai, dalam memastikan kestabilan harga barangan di pasaran dan seterusnya memastikan tiada elemen pencatutan dalam penentuan harga di pasaran. Datuk Yang di-Pertua, aktiviti pencatutan dan manipulasi harga oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab jika tidak dikawal dan dipantau sudah tentunya ianya boleh membawa kepada peningkatan dalam harga barangan serta kos sara hidup rakyat. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 sekiranya berlakunya ketidakpatuhan akan digunakan untuk membendung sikap peniaga yang tidak bertanggungjawab. Wujud kekhawatiran berhubung kenaikan harga sepanjang bulan Ramadan dan Hari Raya, termasuk di bazar-bazar Ramadan. Atas sebab itu, kita telah melancarkan Ops Pantau bermula 12 Mac 2024. KPDN juga melaksanakan skim harga kawalan, harga maksimum musim perayaan. Dan untuk makluman, bagi tahun 2023 sahaja, skim ini meliputi jumlah keseluruhan sebanyak 57 hari dalam setahun. Bagi membendung kekhawatiran berhubung kenaikan kadar SST, KPDN juga telah memulakan Ops Kesan 2024 bermula 1 Mac 2024 yang bertujuan untuk memantau kesan pelaksanaan peningkatan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8%. Ops Kesan digerakkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Fokus pemantauan dan penguatkuasaan adalah untuk memastikan peniaga di semua peringkat tidak mengambil kesempatan untuk mencatut atau membuat kenaikan harga yang bertentangan dengan perundangan pencatutan. Untuk makluman, setakat 13 Mac 2024, sebanyak 6,806 premis telah diperiksa dan sebanyak 380 notis telah dikeluarkan kepada peniaga yang didapati melakukan perubahan harga. Setiap notis tersebut menuntut peniaga mengemukakan jawapan dalam tempoh 4 hari. Dan untuk makluman, KPDN sedang meneliti jawapan-jawapan yang telah pun mula diterima daripada premis-premis perniagaan berkenaan. Selain itu, operasi dan kaedah penguatkuasaan lain akan diteruskan juga melalui Ops Terjah, Ops Catut, Ops Pasar, Ops Tiris, Ops Bersepadu, Ops Samad dan banyak lagi akan dilaksanakan di seluruh negara. Datuk Yang di-Pertua, ada beberapa kluster isu yang bersifat KPDN-sentrik yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Kalau boleh saya kategorikan kluster seperti berikut. Pertama, berkaitan ikhtiar pelaksanaan dan perluasan program Payung Rahmah. Yang kedua, ikhtiar memantau persaingan adil dan memerangi kartel. Ketiga, ikhtiar penyasaran semula subsidi. Dan yang keempat, ikhtiar untuk mempersiap harta intelek bagi cabaran zaman artificial intelligence. Berkaitan dengan inisiatif Payung Rahmah yang disentuh oleh beberapa ahli parlimen seperti Seri Gading, Rasah dan juga Kelang. Yang Berhormat Menteri, sebelum pergi ke topik lain, Tuan Speaker, walaupun saya tidak terlibat, tapi saya tertarik dengan penjelasan daripada Menteri tentang isu bagaimana kita ingin melihat tentang kestabilan harga barang dan sebagainya.
Saya dapat tahu tadi apa yang diterangkan, isu strategi-strategi penguasaan amat detail dan cantik, kan? Begitu tersusun. Tetapi pada awalnya strategi kepenggunaan yang menteri sebut itu, saya tidak dapat tangkap apakah sebenarnya mekanisme yang sebaik mungkin yang boleh kita empower ataupun berdayakan pengguna. Akhirnya penggunalah sebenarnya yang membuat kawalan tersebut. Kalau itu boleh kita tangani, saya nampak ia salah satu perkara yang boleh menyumbang. Kalau kita tengok contoh di Jepun, mereka menggunakan konsep koperasi, konsep penentuan harga itu di tempat retail dan borong. Saya harap kalau bolehlah, ya, kerajaan juga ada satu pelan tindakan yang lebih tersusun dan rapi dalam konteks strategi kepenggunaan itu. Itu pandangan saya. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya ingin menyentuh perkara tersebut di akhir ucapan, tapi saya fikir saya respon sekarang. Itu sebabnya Yang Berhormat, Datuk Yang di-Pertua, selain daripada mekanisme melalui perundangan, akta-akta yang wujud, salah satu perkara penting yang juga saya sebut pagi tadi semasa menjawab MQT adalah aspek penglibatan secara langsung consumer activism. Itu sebabnya untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya esok 15 Mac merupakan hari hak-hak pengguna sedunia, dan kita telah meminta dalam siri engagement pada 20 Februari yang lepas dengan pelbagai NGO. Esok kita telah membuka ruang kepada NGO, NGI dan juga pihak-pihak pemegang taruh yang lain untuk mengemukakan syur daripada mereka masing-masing yang akan diserahkan kepada saya dalam majlis petang esok, bagaimana bagi mereka mengemukakan kaedah-kaedah yang difikirkan sesuai. Sebab KPDN boleh menggubal dasar pengguna negara dan dalam proses untuk menggubar DPN 2.0 dan juga pelan tindakan kepenggunaan. Namun kita memberi ruang supaya biar syur tersebut datangnya daripada NGO sendiri, dan insya-Allah dengan adanya syur yang akan dikemukakan secara bertulis besok petang, kita mengharapkan supaya pengguna kita dapat memainkan peranan. Kadang-kadang kalau menteri sebut supaya pengguna kena pandai memilih, kena jimat berbelanja, maka viralitinya itu akan menjadi negatif. Jadi kita mahu akhirnya apa juga sebagaimana yang saya sebut tadi, willing seller, willing buyer, pengguna mempunyai hak dan pengguna memainkan peranan yang penting dalam mengawal harga barang-barang dan perkhidmatan di pasaran. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat kerana prihatin tentang perkara tersebut, dan saya berharap kita dapat sama-sama menggerakkan. Saya fikir satu ketika dulu kita mempunyai gerakan kepenggunaan yang cukup aktif, dan saya sebagai menteri di KPDN sebenarnya tidak ada halangan untuk pengguna-pengguna FOMKA dan sebagainya bergerak jauh lebih aktif dalam kita bekerja sebagai satu agenda nasional, sebagai satu ikhtiar nasional dalam memelihara kepentingan rakyat dan mengenangi isu berkaitan dengan kos sara hidup. Terima kasih, Yang Berhormat. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan program inisiatif Rahmah tadi, sebagaimana yang kita maklum bahawa inisiatif ini telah pun digagaskan bermula 11 Januari 2023 dan melalui satu kajian impak Payung Rahmah pada akhir tahun 2023, didapati bahawa 81% responden berpuas hati dengan pelaksanaan program Payung Rahmah yang meliputi antaranya Baku Rahmah, Jualan Rahmah, Pakej Rahmah dan Menyu Rahmah, dan 87% responden menyatakan sokongan yang padu supaya program Payung Rahmah ini dikekalkan. Dan untuk makluman, untuk tahun 2023 secara keseluruhannya, kita telah menganjurkan sebanyak 6,870 program Jualan Rahmah yang meliputi 3,053 dalam premis, 685 luar premis dan 3,132 iaitu PGR secara bergerak. Dan saya menafikan
Datuk Yang Pertua bahawa berlakunya ketidakadilan di mana program-program Jualan Rahmah ini hanya dianjur di kawasan-kawasan parlimen kerajaan. Kita bermula pada tahun ini, kita telah melakukan hebahan dengan lebih meluas dan boleh saksikan di laman sesawang KPDN, portal KPDN, penjadualan kita buat in advance. Jadi kita boleh lihat di sana di manakah program-program Jualan Rahmah, lokasi dan juga tarikhnya yang akan diadakan di setiap kawasan parlimen bagi bulan berikutnya. Jadi bukan hanya portal ini membolehkan rakyat mempunyai makluman awal dan merancang di mana program Jualan Rahmah yang ingin mereka hadiri di kawasan sekitar, tetapi ini juga merupakan satu pendekatan ketulusan kita untuk menunjukkan bahawa program Jualan Rahmah dan agenda Payung Rahmah secara keseluruhan merupakan agenda nasional yang tidak hanya dikhususkan kepada pihak-pihak tertentu semata-mata. Sri Gading. Sri Gading. Okey, terima kasih. Berdasarkan kepada jawapan daripada penjelasan daripada Menteri, Sri Gading amat berbanggalah dengan kajian yang telah dibuatkan, 81% puas hati, 87% untuk dikekalkan Payung Rahmah ini. Dan soalan yang mungkin boleh dijawab, pertamanya, berapakah peruntukan kerajaan dalam program yang telah berjalan? Sebanyak 6,870 program. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada pemerhatian saya lah, sebab kalau dibuat di kawasan saya akan pergi bersama dengan pegawai-pegawai dengan kaki tangan. Saya dapati macam mereka tu kekurangan bilangan. Kalau boleh, apakah cadangan daripada pihak kementerian untuk menambahkan bilangan ahli yang menguruskan program Payung Rahmah dan sebagainya, dan juga bilangan yang terlibat dalam penguatkuasaan. Sebab penguatkuasaan ni kadang-kadang bila dia ada aduan daripada rakyat, dia agak lambat untuk ambil tindakan kerana dia melalui laporan ataupun aduan melalui online tu. Jadi kalau boleh dapat jelaskan, dan kalau saya menyokong seandainya kementerian mohon tambahan petugas ataupun maknanya kaki tangan untuk penguatkuasa itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama, program Jualan Rahmah yang dianjurkan pada tahun 2003, bajet yang telah diperuntukkan adalah sebanyak 100 juta. Dan Alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri telah memberikan tambahan peruntukan untuk kita melaksanakan agenda Payung Rahmah, termasuklah PGR itu bagi tahun 2024 ini sebanyak 200 juta ringgit. Yang kedua, saya bersetuju Yang Berhormat. Alhamdulillah kepimpinan negara cukup prihatin dengan memberikan peruntukan yang besar, peruntukan tambahan, namun kita mempunyai kekangan dalam kita menggerakkan program ini dalam konteks pegawai-pegawai kita yang terlibat. Kita terpaksa menggunakan pegawai penguatkuasa kita terpaksa menggunakan pegawai pemantau harga. Itu sebabnya untuk tahun 2024 ini kita ingin memperluaskan penglibatan pihak-pihak transporter untuk membantu kita, khususnya menggerakkan program-program di luar premis. Kerana ada juga isu yang dibangkitkan bahawa apabila kita menumpukan program ini dalam premis, rakyat tidak dapat melihat dan mengetahui tentang program tersebut. Jadi insya-Allah untuk tahun ini untuk membantu kekangan sumber manusia yang kita ada, kita akan mempertimbangkan untuk memperluaskan penggunaan program Jualan Rahmah bergerak, bantuan daripada transporter, namun dengan garis panduan yang terperinci untuk memastikan, pertama, komitmen kita biarlah peruntukan itu digunakan sebahagian besarnya untuk subsidi kepada rakyat dengan izin, instead of peruntukan yang digunakan untuk kos penganjuran. Jadi itu komitmen kita. Kita mau pulangkan sebanyak mungkin subsidi itu untuk barangan-barangan yang dijual kepada rakyat dan bukannya untuk dibelanjakan dengan kos pengurusan dan penganjuran yang banyak. Yang berhormat. Okay. Terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Menteri
Dan saya setuju dan mengharapkan supaya program Rahmah ini dapat jalan dengan adil dan baik. Cuma persoalan saya ialah kerana peruntukan yang digunakan lebih kurang hampir dekat dengan 200 juta kalau mengikut pada bajet 2024. Boleh atau tidak? Kerana wang 200 juta ni ialah tentu matlamat untuk jualan Rahmah ni ialah sasaran kita ialah kepada penduduk kita yang B40, yang orang-orang miskin. Sedangkan apabila jualan ni boleh dibeli, termasuk saya sendiri boleh beli. Jadi termasuklah M40 ataupun T20 sebagai dengan izin. Sebab itu kena ada satu mekanisme supaya wang yang diperuntukkan betul-betul sampai targeted kita ialah kepada penduduk yang amat memerlukan. Saya dulu pernah memberikan pandangan juga waktu kerajaan Barisan Nasional dulu ketika mengadakan KRIM, kedai rakyat satu Malaysia. Ini juga salah satu daripada projek yang baik. Cuma saya komen, saya kata, kenapa kedai tersebut boleh dibeli oleh semua peringkat taraf hidup rakyat tadi. Kalau boleh, biarlah kita target yang boleh beli itu ialah orang yang memang kita target. Saya memang takut wang 200 juta nanti habis seperti mana kita buat projek berkenaan dengan projek kesihatan, kad kesihatan Rahmah. Habis setakat jalan, tak boleh dibuat kerana bajet tidak cukup. Terima kasih kepada Tuan. Menteri Eka Sambungan. Okey, terima kasih sahabat. Terima kasih Speaker. Berkaitan dengan Rahmah ni, satu usaha yang bagus kerana potongannya sehingga mencapai 30%. Cuma saya rasa 81% tu yang bersetuju, saya rasa patutnya lebih lagi sebab menjualnya cukup murah dengan apa yang dianjurkan. Cuma persoalan saya nak tahu di bawah Rahmah ni, payung Rahmah, menu Rahmah dan sebagainya itu, setakat ni menu Rahmah berapakah golongan mereka yang masih kekal untuk menjual menu Rahmah dengan keadaan kos barangan mentah yang semakin meningkat. Yang kedua, dulu kita pernah didengar atau kita pernah mendengar tentang Semi Rahmah. Adakah Semi Rahmah itu masih wujud sekarang? Okey, yang ketiga, saya baru dapat mesej daripada sahabat mengatakan satu, ini luas sikitlah tapi masih di bawah KPDN, iaitu satu stoken yang berjenama Allah. Mungkin Menteri tak tahu lagi, tapi boleh ambil sebenarnya dijual di KK Mart. Ya, jadi ini satu benda yang saya rasa amat menghina lah. Nama Allah letak di stoken. Terima kasih Menteri, sahabat. Terima kasih yang berhormat. Pertama, berkaitan dengan golongan sasar yang disebut tadi, saya amat bersetuju yang berhormat, yang dibangkitkan yang berhormat Bagan Serai. Ini tahun kedua kita melaksanakan program Jualan Rahmah ini dan memang sewajarnya peruntukan walaupun jumlahnya mungkin besar 200 juta, tetapi tuntutan atau keperluan rakyat yang susah itu jauh lebih besar sebenarnya. Jadi sebaiknya program itu disasarkan. Itu sebabnya yang berhormat kita memperkenalkan juga program Jualan Rahmah Bergerak ini supaya kita dapat mengenal pasti mana kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan bagi masyarakat yang benar-benar memerlukan. Jadi kita mengalu-alukan sekiranya ada maklumat sure termasuk daripada ahli-ahli parlimen kita, bolehlah kemukakan cadangan kepada pejabat-pejabat cawangan KPDN tentang kawasan-kawasan yang sesuai untuk kita melangsungkan program Jualan Rahmah itu supaya ia benar-benar sampai kepada golongan sasar yang memerlukan. Yang kedua yang dibangkitkan oleh yang berhormat Hulu Selangor tadi, sahabat saya, berkaitan Hulu Selangor, minta maaf. Hulu Terengganu. Yang mantan timbalan menteri kita berkaitan dengan menu Rahmah. Setakat statistik yang kita terima pada 6 Februari 2024, lokasi yang masih menawarkan program menu Rahmah ini adalah sebanyak 2,134 premis. Dan kita tengah membuat semakan semula, bukan hanya untuk memastikan mereka yang menawarkan sedia ada itu dapat mengekalkan tawaran tersebut, tetapi bagaimana kita dapat menambah
premis-premis yang boleh membantu kita dalam menawarkan menu rahmah. Dan seterusnya berkaitan stokin tersebut, kita telah untuk pengetahuan yang berhormat, sebaik saja viral dan kita telah pun mendapat aduan rasmi dan KPDN telah tengah mengambil tindakan serta-merta. Kita difahamkan bahawa pihak KKMAT telah mengeluarkan permohonan maaf kerana mereka tidak menyemak produk ataupun stokin tersebut yang diambil melalui consignment. Namun apapun kita akan melakukan semakan terperinci sekiranya terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan sedia ada. Terima kasih, Yang Hormat. Untuk berkaitan sedikit lagi berkaitan dengan program Payung Rahmah ini, kita bagi tahun 2024 ini antara inisiatif baru yang kita perkenalkan adalah inisiatif Ihsan Rahmah yang mensasarkan supaya penglibatan lebih aktif daripada pihak swasta dan industri. Begitu juga melalui program Pasar Rahmah, iaitu membawa produk-produk pasar yang melalui peniaga-peniaga di pasar dalam program Jualan Rahmah. Kita juga memperluaskan Bazar Ramadan. Menteri, satu lagi Menteri tadi, Semin Rahmah. Masih ada lagi Semin Rahmah. Apa dia? Simin Rahmah. Ya. Masih ada lagi ke atau telah berkubur? Okey, program Simin Rahmah ini dilaksanakan oleh KPKT dan program ini diteruskan untuk sektor-sektor tertentu. Ada permohonan supaya program ini diperluaskan. KPKT tengah melihat perkara ini sebab kita mahu pastikan bahawa sekiranya diperluaskan, ia dimanfaatkan kepada golongan sasar. Bukannya untuk digunakan simen rahmah ini dengan harga rahmah, tetapi digunakan oleh sektor ataupun industri yang bukan melibatkan golongan yang betul-betul memerlukan. Kita teruskan program itu dan diselaraskan oleh KPKT yang berhormat. Begitu juga program Bazar Rahmah yang tengah berlangsung. Tahun ini kita perluaskan kepada 60 lokasi dan sebagaimana yang saya umumkan, kita juga pada tahun ini telah memperkenalkan program Jualan Rahmah Ramadan. Maksudnya selain daripada fokus Jualan Rahmah barang-barang kering itu, sempena Ramadan ini dan juga menjelang Aidilfitri, kita juga membawa produk-produk barang-barang basah dalam program Jualan Rahmah kita. Yang berhormat, berkaitan dengan ikhtiar memantau persaingan adil dan memerangi kartel, Ahli Parlimen Beras dan juga Bukit Gantang telah membangkitkan isu kartel ini. Kita faham peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC untuk menggalakkan persaingan dan menjadi pengawas kepada persaingan, untuk membuka ruang menjalankan siasatan jika MyCC mendapati terdapat tuduhan penyalahgunaan kuasa dominan atau monopoli dalam pasaran. Ini termasuklah apa yang disebutkan kartel itu yang meliputi pakatan dalam 4 aspek, iaitu pakatan pengeluaran, pakatan pasaran dan juga perkara yang berkaitan dengan tipuan bidaan. Jadi peranan MyCC ini cukup penting dan kita di KPDN amat mengharapkan kerjasama daripada semua pihak dan juga kepada ahli-ahli parlimen supaya kita dapat memberikan sokongan supaya kita dapat memastikan MyCC dapat memainkan peranan dengan lebih meluas lagi untuk menjaga kepentingan rakyat, kerana ia juga sebenarnya terkait secara langsung dengan isu kos sara hidup. Sekiranya berlaku pakatan dalam pasaran, pakatan dalam pengeluaran dan juga tipuan bidaan, boleh dilakukan tender terbuka, tetapi sekiranya tender terbuka itu hadir bersama pakatan kartel tertentu dalam memanipulasi bidaan itu, akhirnya objektif untuk melaksanakan tender terbuka itu juga tidak akan dapat tercapai sepenuhnya. Silakan. Speaker, terima kasih. Berkenaan MyCC ini, kekangan ia ialah kekurangan kaki tangan. Ditekan cuma ada 17 kaki tangan saja yang bertugas untuk
melaksanakan tugas yang cukup penting untuk negara ini. Yang kedua berkaitan dengan mahasiswa juga, itu bidaan ataupun suatu kartel yang dikatakan wujud untuk menyewa tapak-tapak peniaga Ramadan, menjadikan tapak sewa tersebut daripada harga RM500 meningkat beribu-ribu ringgit. Apakah ini tak termasuk ataupun masih tidak terlibat untuk nak menyiasat PBT dan sebagainya? Terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi, antara kekangan kita di MyCC adalah sumber manusia. Kita hanya mempunyai 17 pegawai penyiasat IOS dan Alhamdulillah di bawah pentadbiran kini kita telah pun mendapat untuk tahun 2024 ini kita telah mendapatkan peruntukan tambahan sebanyak 10 juta untuk antaranya untuk menambah pegawai-pegawai khususnya IOS kita. Dan berkaitan dengan perkara yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, kita mendengar isu berbangkit dan kita berharap sekiranya terdapat aduan secara rasmi dan butiran untuk membantu kita memulakan siasatan. Contohnya sebagaimana walaupun isu kartel ini tentang beras contohnya telah lama dibangkitkan, namun alhamdulillah kita telah menerima aduan secara rasmi dan maklumat termasuk daripada bahagian kawal selia dan beras dan padi KPKM, dan kita tengah melihat perkara tersebut dan bagaimana kita dapat memastikan penyiasatan itu dan dijalankan dengan berkesan. Begitu juga YB Menteri Belia dan Sukan ada di sini. Beliau prihatin tentang isu bidaan dalam kementerian beliau, membuat kerjasama secara rasmi dan insya-Allah dengan adanya aduan rasmi itu maka MyCC akan bekerjasama dalam melihat kepada aspek tender-tender yang berlaku yang wujud di KBS, dan itu juga kita harapkan. Saya fikir ini pernah dibangkitkan. Kita harap PBT, DBKL dan mana-mana pihak yang dikaitkan dengan wujudnya kartel-kartel tertentu dalam pemberian Bazar Ramadan ini, dengan adanya aduan itu maka kita boleh membuka ruang dan memulakan penyiasatan kita. Apapun berkaitan dengan MyCC ini, silakan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Menteri. Terima kasih Ketua. Kenaan dengan kartel sudah tentulah isu beras campur antara import dengan beras tempatan ini menjadi satu sebutan yang hangat. Dan ianya juga bukan menjadi satu rahsia yang tersembunyi, sudah menjadi rahsia umum. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pembekal-pembekal beras ni yang mencampur antara beras tempatan dengan beras import. Soalan saya ialah sejauh manakah memang kita tahu seperti yang disebutkan tadi ialah kekurangan kita dari segi tenaga penguat kuasa. Namun begitu saya ingat apabila ada kes-kes yang kita buat serbuan terhadap syarikat-syarikat yang melakukan penganiayaan terhadap rakyat ni, saya rasa kena diwawarkan supaya mereka menjadi pengajaran kepada dia. Hari ini sudah menjadi satu mainan kepada rakyat pada hari ini. Saya kebetulan bulan Ramadan ni nak bantulah rakyat kita nak beri beras sebagainya. Saya tanya untuk nak dapatkan beras tempatan yang harga saya katakan untuk 5 kilo yang harga RM15 kita katakan. Dia kata tidak ada. Dia kata benda tu. Jadi kita menyebabkan harga ni dia boleh jual RM20. Dia kata itu yang ada. Sebab itu perkara seperti begini saya rasa pihak kementerian perlu wawarkan terhadap tindakan-tindakan syarikat-syarikat mana. Benda ni benda yang agak mudah pada saya kerana orang buat beras ni ialah bukan benda yang kecil. Benda yang besar, kilang yang boleh kita dapat tengok. Yang saya rasa 2-3 kes kalau kita buat begini kurang-kurangnya dapat memberikan pengajaran kepada golongan-golongan lintah darat ini. Terima kasih. Tuan. Yang Berhormat, pertama berkaitan dengan isu beras ini, saya fikir Yang Berhormat sedia maklum bahawa daripada aspek penguatkuasaan di bawah Akta Padi dan Beras itu, penguatkuasaan adalah di bawah bahagian kawal selia padi dan beras di bawah Kementerian Pertanian, dan KPDN hadir untuk membantu melalui Ops Jamin yang kita gerakkan bersama dan sekiranya diturunkan kuasa kepada KPDN. Namun setakat ini penurunan kuasa itu hanya untuk tempoh-tempoh tertentu
dan kita membantu. Yang kedua, apabila disebut tentang kartel tersebut yang terletak di bawah MyCC, apa yang saya ingin sebutkan di sini yang berhormat, apa yang disebutkan itu mempunyai asas dan telah diutarakan oleh pelbagai pihak. Apa yang saya ingin sahkan di sini bahawa MyCC telah pun mula melakukan siasatan terhadap dakwaan wujudnya kartel berkaitan dengan padi dan beras ini bermula tahun ini. Jadi bermula tahun ini dengan adanya aduan rasmi itu kita telah MyCC telah pun memulakan langkah untuk penyiasatan menggunakan akta persaingan tersebut. Datuk Yang di-Pertua, Menteri, Tomah ganggu sekali lagi. Ia berkaitan dengan beras ni, suatu perkara yang memalukanlah, sering disebut oleh semua orang lah. Jadi penguatkuasa padi dan beras cuma ada tak ramai penguatkuasa dia. Kalau saya dalam 17 orang juga. Kerana itu mereka gagal untuk mengatasi masalah kekurangan beras yang berada dalam negara kita. Jadi kenapa tidak penguatkuasa itu diturunkan selama-lamanya kepada KPDN? Kerana KPDN ada kemampuan. Ada personel, ada ketangan yang mampu untuk mengurus perkara tersebut. Apa pandangan Menteri? Mas. Datuk Yang di-Pertua, kalau sebut yang berhormat Hulu Terengganu menyebut tentang kita ada kemampuan, insya-Allah walaupun kita ada kekangan tetapi kita sedia membantu. Dan untuk makluman yang berhormat di bawah pentadbiran pada masa kini memang ada usaha untuk kita memperkasakan bahagian penguatkuasa KPDN dan kita bersedia. Namun kita mulakan dengan kementerian atau agensi yang ingin menawarkan kita membantu mereka. Dan ada cadangan daripada Kementerian Peladangan contohnya. Jadi bahagian berkaitan dengan padi dan beras ini kita tawarkan. Sekiranya Kementerian Pertanian merasakan mereka memerlukan bantuan kita termasuk untuk memberikan penurunan kuasa, tetap kita Menteri, saya rasa alu-alukan. memang mereka tak mampu lah. Kerana benda ni dah berlaku setahun dan tak selesai-selesai. Jadi saya rasa sampailah masanya mereka kena serah kuasa tersebut kepada KPDN untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, beginilah keadaan kita. Beras tempatan dijual dengan harga import. Dulu RM15, hari ini RM20. Terima kasih betul. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ambil maklum syur yang telah dikemukakan oleh saya juga ingin menyambung sedikit. Okay. Terima kasih Menteri, terima kasih kepada Speaker. Saya ada bangkitkan dalam perbahasan baru ini tentang isu pegawai yang bertugas di sempadan yang memerlukan satu pejabat. Kerana hari ini pegawai-pegawai di bawah kementerian ini berada di Kota Baru. Sedangkan lokasi berlakunya penyeludupan dan sebagainya berlaku di sempadan Thailand, berada di Pengkalan Kubo, kira-kira 40 km daripada Kota Baru. Jadi alasan yang diberikan mereka hanya bergerak mengikut aduan. Jadi saya setuju dengan pandangan daripada Hulu Terengganu tadi bahawa keadaan sekarang memerlukan penguasaan yang lebih serius sebab kita berada dalam keadaan yang sangat getir. Kesian kepada rakyat dia. Kalau boleh saya minta supaya lokasi-lokasi perlu ditambahkan pegawai dan juga ditambahkan pejabat supaya kerana bila saya tanya pihak custom dan imigresen berkata ini di bawah kuasa kementerian yang berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sila gulung. Terima kasih. Saya respon dan kemudiannya saya gulung. Untuk makluman Yang Berhormat Tumpat, sebenarnya amalan sebelum ini kita tidak menempatkan, belum ada penempatan sebelum ini pegawai-pegawai KPDN di sempadan. Dan sebenarnya bermula pada tahun ini kita merintis untuk membuat penempatan walaupun dalam jumlah kaki tangan kita yang begitu kurang, tetapi kita memulakan program rintis. Namun dalam kita merintis program itu kita juga melihat kepada hala tuju kerajaan dengan penubuhan Single Border Agency. Sama ada dalam perancangan tersebut ada ditetapkan bahawa ada pegawai KPDN atau tidak. Jadi kita rintis dulu sekarang ini untuk tempoh tertentu dan kita lihat sejauh mana keperluan tersebut dan kita adakan bincangkan dengan Single Border Agency. Yang rintis itu di kawasan mana tu? Pardon? Yang dah mula rintis di kawasan mana? Saya ada umumkan baru-baru ini Yang Berhormat, saya tidak ingat tetapi termasuklah di utara dan juga sebelah Kelantan pun ada beberapa pintu masuk yang kita perintis dan saya akan serahkan maklumat
kepada Yang Berhormat Tumpat nanti. Datuk Yang di-Pertua, untuk perkara-perkara lain tentang penyasaran subsidi dan juga berkaitan isu hak cipta, saya akan kemukakan jawapan bertulis kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang membangkitkan persoalan tersebut. Akhir sekali, kita mengharapkan supaya semua pihak memahami bahawa kerajaan sentiasa prihatin terhadap isu kos sara hidup, dan kita juga amat mengalu-alukan keprihatinan daripada ahli-ahli parlimen yang begitu ramai membangkitkan tentang isu kos sara hidup, dan KPDN sentiasa terbuka terhadap sebarang syur cadangan, termasuklah kritikan yang konstruktif untuk kita menambah baik bagaimana kita dapat membantu memelihara kepentingan rakyat dan menangani isu kos sara hidup. Dengan itu, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri dari Kementerian Sumber Manusia untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Pembuka kalam, saya ingin merafak sembah penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah atas segala jasa dan sumbangan beliau baginda sepanjang pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Teruskan. Dan dengan penuh takzim, saya juga merafat sembah tahniah berserta ikrar taat setia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia sempena pemasyuran baginda berdua pada 31 Januari yang lalu. Di kala ini saya turut menjunjung kasih titah perasmian Parlimen oleh Duli Tuanku pada 26 Februari 2024. Saya ingin juga merakamkan penghargaan kepada 14 orang ahli-ahli yang berhormat Dewan Yang Mulia ini yang telah memberikan pandangan dan saranan yang khususnya berkaitan bidang kuasa atau bidang kerja Kesuma Kementerian Sumber Manusia. Banyak hujah-hujah yang telah dikemukakan sebenarnya adalah selari dengan misi strategik 3K Kesuma, iaitu peningkatan kebajikan, kemahiran dan keberhasilan pekerja. 5 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Wangsa Maju, Kampar dan Kuala Kurau, telah membangkitkan isu-isu berkaitan fokus Kesuma dalam pembangunan modal insan, termasuk tentang pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional ataupun TVET, khususnya dalam 5 perkara di bawah, iaitu agenda permekasaan TVET, pertindihan fungsi dan maklumat, persepsi TVET sebagai pilihan terakhir, kolaborasi sektor awam dan swasta, dan ketidaksepadanan gaji dan kebolehpasaran graduan TVET. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Kesuma sebenarnya sedang dalam proses menyediakan rangka kerja dasar sumber manusia negara yang julung buat Malaysia. Antara objektif bagi rangka kerja dasar ini adalah untuk mengenal pasti strategi bagi menangani pelbagai isu struktur yang terdapat dalam pembangunan sumber manusia dan pasaran buruh negara. Rangka kerja dasar sumber manusia negara 2024 sehingga 2030 ini merangkumi contohnya strategi mendukung hasrat kerajaan membangunkan tenaga mahir sebanyak 35% menjelang tahun 2030. Perancangan pembangunan modal insan yang holistik mengambil kira keperluan setiap golongan pekerja, contohnya belia, wanita, warga emas, dan penekanan kepada isu-isu perburuhan yang penting seperti agenda negara menua, aspek pembangunan bakat digital, permekasaan TVET dan agenda pembangunan pekerjaan hijau selaras dengan hala tuju untuk mewujudkan ekosistem tenaga kerja yang lebih produktif dan berkemahiran. Bagi memastikan pembangunan rangka kerja ini mengambil kira pandangan pihak berkepentingan, 3 sesi perbincangan kumpulan berfokus telah diadakan melibatkan pihak kerajaan,
wakil kesatuan sekerja, majikan dan pemegang taruh industri. Selain itu, satu sesi libat urus Town Hall Rangka Kerja Dasar Sumber Manusia Negara 2024 hingga 2030 bakal diadakan pada 18 Mac 2024 melibatkan penyertaan pakar ataupun individu dan kumpulan daripada kalangan bukan pegawai awam termasuk daripada organisasi antarabangsa, akademik, wakil kesatuan sekerja, persatuan pelajar, mahasiswa, persatuan majikan, civil society organisation dengan izin, CSO, pempengaruh ataupun dengan izin influencer dan penggiat industri. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan agenda memperkasarkan program pendidikan TVET. Ini merupakan satu usaha berterusan yang memerlukan komitmen dan kerjasama semua pemegang taruh. Sehubungan itu, Majlis TVET Negara telah ditubuhkan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET Negara. Majlis ini yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri I dengan Kesuma sebagai Sekretariat juga memainkan peranan penyelarasan bagi 12 kementerian yang terlibat dalam TVET. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, Majlis TVET Negara juga bakal melancarkan Dasar TVET Negara 2030 yang akan menjadi rujukan dalam memandu sistem pendidikan TVET Malaysia. Ini sudah tentu termasuk cadangan penubuhan agensi pusat bagi penyelarasan dan kawasan TVET. Tuan Yang di-Pertua, tentang isu persepsi TVET sebagai pilihan terakhir, Kesuma telah melaksanakan pelbagai pendekatan promosi. Contohnya program outreach dengan izin, Carnival, Duta TVET dan hebahan-hebahan di media elektronik maupun platform media sosial bagi meluaskan penyampaian maklumat berkaitan peluang dan potensi laluan kerjaya melalui TVET ini. Kerjasama erat dengan syarikat-syarikat terkemuka juga dilaksanakan untuk menjenama semula institusi-institusi TVET kita sebagai institusi latihan yang mendapat pengiktirafan daripada gergasi industri ataupun dengan izin industry giants. Berkaitan cadangan kerjasama TVET bersama sektor awam dan swasta, perkara ini sememangnya sudah pun berlaku. Kesuma giat meneroka peluang kerjasama melibatkan syarikat berkaitan kerajaan dan swasta melalui pemeteraian memorandum kerjasama dalam usaha meningkatkan dan melibatkan lebih banyak lagi pihak industri dalam pelaksanaan program TVET. Memorandum kerjasama ini melibatkan pelbagai cakupan bidang seperti teknologi otomotif, teknologi minyak dan gas, teknologi telekomunikasi serta melibatkan syarikat-syarikat seperti Petronas, DRB Highcom, SGV Holding, Bermas Auto Berhad, Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun 2023, sebanyak 60 memorandum kerjasama telah berjaya dimeterai yang memanfaatkan seramai lebih 311,000 orang pelajar yang terlibat dalam lebih 4,162 kursus yang ditawarkan di 669 buah institusi TVET. Bagi isu ketidaksepadanan gaji dan kebolehpasaran graduan TVET, kadar gaji permulaan pekerjaan berkemahiran dikemas kini selaras dengan kajian semula gaji minimum yang terkini. Dalam aspek ini, kadar gaji terkini adalah berdasarkan Perintah Gaji Minimum 2022 iaitu sebanyak RM1,500 sebulan. Pihak majikan dan juga pekerja boleh merujuk kepada kadar gaji permulaan tersebut di laman web eMasco. Kesuma berpandangan bahawa peningkatan kemahiran pekerja yang berterusan mampu meningkatkan lagi keberhasilan pekerja dan seterusnya menyumbang kepada gaji dan upah yang lebih tinggi. Justru kerajaan berusaha untuk memberi nilai tambah kepada graduan TVET dengan menggalakkan mereka melengkapkan diri dengan lesen dan sijil kompetensi tambahan dari badan profesional sebagai usaha meningkatkan tahap kebolehpasaran mereka dan untuk memperoleh gaji yang lebih lumayan. Bagi memastikan graduan TVET ini mendapat gaji yang setimpal dengan kelayakan dan kemahiran mereka, Kesuma akan secara berterusan menganjurkan kerjasama strategik dengan pihak industri melalui contohnya Badan Penasihat Industri dan Bakat ataupun Industry Talent Advisory Council, izin Future Skills Talent Council, program latihan industri berstruktur ataupun Structured Internship Program, platform pembelajaran dalam talian iaitu e-latih, inisiatif Academy in Industry, sistem latihan dual nasional dan platform
My Future Job serta My Next Yang Berhormat TVET. Menteri. Terima kasih kepada Menteri, terima kasih kepada Speaker. Kita difahamkan selepas COVID, kadar anak-anak muda yang meneruskan pelajaran menurun dengan mendadak. Jadi ini menyebabkan ramai di kalangan mereka yang tercicir daripada arus pembelajaran negara yang mungkin menjadi syarat asas untuk mereka masuk TVET selepas itu. Jadi adakah pihak kerajaan membuat kajian tentang perkara ini dan adakah akan mempertimbangkan supaya kelulusan untuk mereka masuk ke TVET itu direndahkan lagi selepas daripada sekurang-kurangnya untuk tempoh mereka yang affected by COVID. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Satu cadangan dan pandangan yang amat baik. Sememangnya kerajaan sedang meneliti syarat-syarat kemasukan ke institusi-institusi TVET merentas 12 kementerian dan kita akan dalam rancangan untuk memudah cara kemasukan pelajar-pelajar untuk terutamanya rakyat Malaysia, anak muda ke sistem pendidikan TVET. Yang Berhormat Kampal telah mencadangkan agar pelajar-pelajar TVET dihantar untuk melanjutkan pelajaran ke Jerman. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, konsep dual vocational training yang dilaksanakan di Jerman sebenarnya turut diguna pakai di Malaysia melalui pelaksanaan sistem latihan dual nasional SLDN sejak tahun 2005. Kerjasama antara Malaysia dengan Jerman ini boleh diteroka dan ditambah baik dari masa ke semasa melalui pelbagai aktiviti yang melibatkan program-program latihan kemahiran berimpak tinggi seperti bidang peralihan tenaga, nadia bumi, EV, teknologi digital, termasuklah program ataupun aktiviti untuk menghantar pertukaran pelajar Malaysia ke negara Jerman. Selain daripada kerjasama dengan Jerman melalui pelaksanaan SLDN, KESUMA sebenarnya melalui Jabatan Tenaga Manusia turut menghantar pelajar TVET kita ke negara-negara seperti Jepun dan China. Baru-baru ini melalui kerjasama dengan kerajaan China, 1,000 beasiswa telah ditawarkan kepada pelajar-pelajar TVET Malaysia untuk mengikuti kursus di negara tersebut membabitkan bidang otomotif, kecerdasan buatan AI, keselamatan cyber dan bidang teknologi yang lain. Yang Berhormat Kuala Kurau telah mencadangkan agar diwujudkan TVET khusus untuk pendidikan orang asli. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pelbagai program TVET yang dilaksanakan dan ditawarkan di lebih 600 buah institusi latihan kemahiran awam ILKA sebenarnya terbuka kepada semua rakyat Malaysia termasuk pelajar orang asli. Justru tidak timbul di sini isu kebolehcapaian ataupun accessibility dengan izin untuk komuniti orang asli dalam pendidikan TVET. Namun, di bawah KESUMA, Institut Latihan Perindustrian IPO sebenarnya telah melaksanakan program khas untuk pelajar orang asli sejak tahun 2018. 3 orang ahli yang berhormat iaitu Larut, Kampar dan Bandar Kuching telah membangkitkan isu berkaitan kebajikan dan upah untuk pekerja e-hailing yang semakin berkurangan, penyertaan pekerja gig dalam TVET dan cadangan agar kajian dibuat untuk mewujudkan insurans jangka panjang bagi penjagaan warga emas. Berkaitan kebajikan dan upah untuk pekerja e-hailing, cabaran paling besar pada hari ini ialah mereka yang terlibat dalam ekonomi gig sebenarnya tidak ditakrif sebagai pekerja di bawah Akta Kerja 1955. Ini sekaligus menyebabkan kumpulan ini tidak dapat menikmati hak dan perlindungan undang-undang untuk takrifan pekerja tersebut mengikut pengertian Akta Kerja. Sehubungan itu, Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa memberikan ucap tama di Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 pada 2 Mac yang lalu telah mengumumkan penubuhan sebuah suruhanjaya pekerja gig yang secara khususnya bertujuan untuk menangani isu-isu pekerja gig terutamanya berkaitan kebajikan, pertikaian kontrak dan kemajuan kerjaya untuk pekerja di sektor ini. Susulan pengumuman tersebut, KESUMA telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa pelbagai kementerian dan pemegang taruh bagi merealisasikan suruhanjaya pekerja gig itu. Jawatan kuasa akan meneliti terma rujukan penubuhan suruhanjaya ini melibatkan aspek fungsi, perundangan, kewangan dan keanggotaan suruhanjaya. Melalui kerjasama dengan Universiti Melaya, sebuah laporan interim akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh masa 3 bulan. Berkaitan cadangan peningkatan kemahiran pekerja gig dalam pendidikan berasaskan TVET,
Ini adalah selari dengan misi strategik 3K yang saya sebut awal tadi. 3K untuk Kementerian Sumber Manusia, iaitu kebajikan pekerja, kemahiran pekerja dan keberhasilan pekerja. Bagi menggalakkan pekerja gig menyertai program TVET, Kesuma menerusi Jabatan Tenaga Manusia telah memulakan program latihan yang fleksibel dan berbentuk jangka pendek bagi memenuhi keperluan ekonomi gig yang berasaskan pekerjaan kontrak dan freelance. Program TVET secara modular yang memfokus kepada set kemahiran yang spesifik telah mula dibangunkan dan ditawar oleh penyedia TVET sama ada di institusi TVET awam maupun swasta. Selain itu, Kesuma melalui Perkeso turut melaksanakan program Bina Kerjaya untuk membantu pekerja sektor tidak formal dalam pembangunan kerjaya mereka melalui pensijilan micro-credential contohnya ataupun pensijilan profesional dan kompetensi. Bagi tujuan tersebut, Kesuma menyediakan tanggungan bayaran latihan sehingga RM4,000 mengikut kategori persijilan dan allowance latihan berjumlah RM30 sehari kepada setiap peserta untuk tempoh maksimal 20 hari. Kesuma menyambut baik cadangan Yang Berhormat Bandar Kuching agar dikaji dan dilaksanakan insurans jangka panjang bagi penjagaan warga emas. Sememangnya visi Kesuma adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan sosial 24 jam dan menyeluruh kepada kumpulan pekerja khususnya dan rakyat Malaysia amnya. Namun, kita terpaksa mempertimbangkan pelbagai kekangan termasuk kos dan sudah tentu kos caruman setiap individu. Walau bagaimanapun, sukacita saya maklumkan bahawa Kesuma sedang membuat kajian dan penelitian untuk memperkenalkan skim perlindungan keselamatan sosial 24 jam dan juga untuk memperluaskan skim keselamatan sosial bagi penjagaan warga emas bagi menyokong agenda ekonomi ihsan Malaysia Madani. Saya akan memberikan maklum balas dan update dari masa ke semasa untuk skim-skim tersebut. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Rantau Panjang minta kerajaan memaklumkan usaha yang telah dilakukan bagi membantu graduan tempatan mendapatkan pekerjaan. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah seperti berikut. Melalui Perkeso, strategi utama termasuk penyediaan platform My Future Job, program Karnival Kerjaya di seluruh negara dan program Bina Kerjaya yang saya sebut tadi. Sebenarnya baru sebentar tadi saya datang daripada program dari Karnival Kerjaya Wanita yang dianjurkan oleh Perkeso, My Future Job, sempena dengan sambutan Hari Wanita. Saya ucapkan selamat Hari Wanita juga kepada Tuan Yang di-Pertua, juga rakan-rakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Karnival tadi mendapat sambutan yang baik. 30 majikan dengan 5,000 peluang pekerjaan khusus untuk wanita. Dan 60% daripada kekosongan yang ditawarkan adalah di peringkat eksekutif, iaitu peringkat yang bergaji lebih tinggi. Kesuma juga menerusi agensi di bawahnya seperti Jabatan Tenaga Manusia, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Pembangunan Sumber Manusia Berhad dan Pertubuhan dan Perkeso tadi aktif untuk menyediakan pelbagai program reskilling dan upskilling berteraskan TVET. Khusus-khusus jangka pendek dan program perantisan turut ditawarkan oleh pelbagai agensi di bawah Kesuma. Contohnya di 32 pusat latihan Jabatan Tenaga Manusia dan juga SIAS serta program sistem latihan dua nasional yang dilaksanakan di bawah JPK. Selain itu, kerajaan turut mempergiatkan usaha mengadakan program melalui Talent Corp dengan fokus terhadap pembangunan kebolehpasaran dan kebolehkerjaan bakat muda negara melalui kerjasama merentas kementerian, jabatan, agensi kerajaan, pemain industri dan institusi pengajian tinggi awam, swasta serta teknikal. Antara inisiatif di bawah agensi ini termasuklah platform pemprofilan MyNext, program latihan industri berstruktur nasional ataupun National Structured Internship Program, kerjasama industri akademik, itu Industry Academia Collaboration dan program Young Employable Student ataupun YES. Program Young Employer Student, we are ready. Yes, we are ready. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Ahli dari Pasir Salak mencadangkan agar mempercepatkan kelulusan kuota kemasukan pekerja asing bagi sektor pertanian. Selaras dengan pindaan Akta Kerja 1955 yang berkuat kuasa 1 Januari 2023, majikan sebenarnya terlebih dahulu perlu mendapatkan kelulusan penggajian pekerja asing daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia sebelum mengemukakan permohonan kuota.
Dan piagam pelanggan bagi kelulusan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia ini adalah tempohnya 14 hari. Seterusnya, kelulusan kuota pekerja asing bagi sektor formal termasuk sektor pertanian tadi akan diberikan dalam tempoh antara 1 hingga 3 hari bekerja selepas menerima perakuan ataupun show daripada agensi kawaselia dengan syarat permohonan yang dikemukakan adalah lengkap dan teratur. Justru, saya berpendapat tempoh-tempoh waktu menunggu ataupun lead time dengan izin tersebut adalah berpatutan. Namun, kementerian akan menambah baik proses dan tata cara untuk proses permohonan pekerja asing ini dari masa ke semasa. Yang Berhormat Kepala Batas menyatakan bahawa jumlah pekerja asing dalam bidang profesional dan berkemahiran tinggi adalah tinggi berbanding graduan tempatan yang direkodkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sehingga tahun 2023, bilangan pegawai dagang ataupun expatriate dengan izin yang mempunyai PAS aktif adalah seramai 109,707 orang berbanding dengan jumlah bilangan pekerja mahir di Malaysia iaitu 2.2 juta orang. Jadi nak kata pekerja asing dalam bidang profesional dan berkemahiran ini tinggi berbanding dengan graduan tempatan adalah kurang tepat. Ia hanya merupakan lebih kurang 4.9% daripada keseluruhan pekerjaan mahir yang wujud di negara ini. Berdasarkan kepada rekod platform ESD My Expat Talent Corp, bilangan pegawai dagang yang diluluskan PAS pekerjaan berkurangan sejak tahun 2019 daripada 62,352 orang ke 37,919 orang pada 2023. Manakala berdasarkan statistik Perkeso pula, jumlah graduan tempatan yang berjaya mendapat pekerjaan mulai 2001 sehingga 2023 seramai 295,989 orang dalam bidang profesional dan berkemahiran tinggi. Data ini tidak termasuk data pencarian pekerjaan melalui portal lain di Malaysia, ya, contohnya JobStreet, LinkedIn dan sebagainya. Kriteria pengambilan pegawai dagang ataupun expatriates ini adalah berbeza berbanding dengan pengambilan graduan tempatan kerana mereka perlu memenuhi pengalaman minimum 3 tahun dan hendaklah memenuhi keperluan pekerjaan di sektor yang disenaraikan sebagai kritikal namun susah untuk diisi berdasarkan kepada senarai pekerjaan kritikal. Sebenarnya ada 2 faktor utama yang menjurus kepada pengambilan pekerja asing dalam bidang profesional dan berkemahiran tinggi. Pertama, bagi memenuhi keperluan pelabur terutamanya syarikat multinasional yang ingin menggunakan kepakaran di negara asal mereka. Kedua, kita harus melihat expatriate ataupun pegawai dagang ini sebagai strategi pemindahan ilmu dan teknologi, knowledge and technological transfer untuk memperkasakan tenaga kerja tempatan. Berlandaskan strategi pemindahan ilmu dan teknologi, Kesuma sedang merancang satu dasar untuk mewujudkan peluang perantisan kepada anak tempatan bagi syarikat-syarikat yang mengambil pekerja expatriate. Laporan tahun 2022 oleh Jabatan Statistik Negara Malaysia menyatakan bilangan pekerjaan berkemahiran tinggi yang telah diwujudkan di negara adalah sekitar 2.1 juta berbanding dengan graduan berjumlah 5 juta. Perbezaan ini merupakan salah satu faktor wujudnya ketidakpadanan tenaga kerja dengan pasaran kerja kita. Justru bagi mengatasi kesenjangan yang saya sebut tadi, kita harus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Dan dalam aspek ini, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah berjaya membawa masuk pelaburan berjumlah 329.5 bilion ringgit pada tahun lalu. Kejayaan ini bakal mencipta hampir 130,000 peluang pekerjaan yang baru. Dan dalam sektor pembuatan sahaja, hampir 41% merupakan pekerjaan kategori pengurusan dan teknikal. Ini sudah tentu akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Malaysia. Di pihak kami, Kesuma akan mempersiapkan tenaga kerja kita bagi memenuhi keperluan pasaran kerja yang baru ini. Yang Berhormat Sungai Siput memohon untuk mendapatkan maklumat tindakan susulan berkaitan skim khas pembiayaan rumah estate SKRE kepada pekerja Sime Darby.
Kesuma dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pihak-pihak yang terlibat. Contohnya Saim Darbi Plantation Berhad, Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Syarikat Perumahan Negara Berhad berkaitan cadangan pembangunan rumah pekerja ladang Saim Darbi di Sungai Siput Perak. Perbincangan terakhir bersama Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak telah diadakan pada 14 November 2023 di mana LPPH telah memutuskan bahawa pihak mereka tidak akan membangunkan perumahan di ladang Airfield berikutan tidak mahu menanggung kos awal seperti pecah sempadan, tukar hak milik dan tukar status. Manakala mesyuarat bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Perumahan Negara dan Syarikat Perumahan Negara Berhad telah diadakan pada 28 November 2023 memutuskan pembangunan perumahan di ladang Airfield tidak dapat dilaksanakan berikutan tiada peruntukan khusus untuk pembangunan ini. Kedua-dua mesyuarat ini dihadiri oleh Wakil Saim Darbi dan memandangkan LPPH dan KPKT tidak dapat melaksanakan pembangunan ini. Pihak Saim Darbi memaklumkan pihak mereka akan menyerahkan tanah ini kepada kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, JTKSM masih belum menerima makluman rasmi berkaitan perkara ini. Yang Batu membangkitkan isu penipuan ataupun skam dengan izin dalam talian termasuk berkaitan job scam, penipuan pekerjaan. Saya ingin tekankan bahawa usaha pembanterasan jenayah penipuan memerlukan penyertaan rentas kementerian dan agensi. Di pihak Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam memberi kesedaran kepada pencari kerja seperti berikut. 1. Pemakluman melalui keratan akhbar untuk memastikan mana-mana orang awam yang ingin mencari kerja menggunakan khidmat ejen terutamanya bagi pekerjaan di luar negara agar tidak mudah terpedaya dengan kadar gaji yang tinggi dan sebagainya. Kedua, pemakluman senarai agensi pekerjaan swasta ataupun APS yang berlesen di portal rasmi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dan orang awam boleh membuat semakan kesahihan lesen agensi. Dan ketiga, mana-mana pekerja APS yang melakukan aktiviti merekrut hendaklah mempunyai dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung. Mana-mana orang yang melakukan aktiviti merekrut iaitu menjadi pengantara antara majikan dan pencari kerja termasuk aktiviti pengiklanan adalah wajib berlesen di bawah Seksyen 7 Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981. Kegagalan berbuat demikian adalah satu kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM200,000 dan atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya nak beri amaran di sini ya kepada agensi-agensi lesen ini. Mana-mana agensi yang mengiklankan aktiviti penipuan pekerjaan ini akan dianggap bersubahat dengan penjenayah tersebut. Dan Kesuma saya akan bagi peluang. Kesuma tidak akan teragak-agak mengambil tindakan yang paling berat ke atas kumpulan ini termasuk menggantung dan membatalkan lesen mereka serta menyenarai hitamkan bukan saja syarikat tetapi pengarah dan juga pemilik agensi-agensi yang terlibat. Silakan YB Pendang. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Menteri dan juga Puan Sri Speaker. Saya nak bangkit bila disebut sebab keyakinan negara luar untuk melabur di sini amat penting apabila kita punya kesatuan sekerja kita stabil dan kita mengikut quality agreement kita akan patuh kepada perjanjian. Di bawah KSM juga ada Jabatan Pembangunan Perusahaan yang mana kesatuan-kesatuan sekerja akan mendaftar di bawahnya dan di bawah KSM juga ada Mahkamah Perusahaan yang menyelesaikan pertikaian-pertikaian. Saya dapat memorandum daripada NUBE, National Union Bank Employees, 2 hari lepas yang membangkitkan collective agreement di antara NUBE dengan MCBA telah disetujui tetapi telah dinafikan oleh MCBA apabila dalam perjanjian itu Maybank telah bersetuju untuk membayar elemen bonus setiap kali perayaan kepada sama ada perayaan Tahun Baru Cina Aidilfitri sebulan bonus kepada mereka tetapi pada kali ini refuse tidak dibayar oleh Maybank. Begitu juga perjanjian antara Maybank dengan kesatuan sekerja di Indonesia
perkara yang sama telah dilakukan, tetapi di Indonesia Maybank telah membayar seperti mana collective agreement yang disetujui di antara MCBA dan NUBE ini seperti mana di Malaysia ini. Tapi di Malaysia dinafikan haknya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, sila selesaikan masalah ini. Sikit. Saya cuma nak tambah apa yang ditambah oleh Mak Pendang tadi. Kali ini saya menyokong juga apa yang diminta oleh Pendang. Pendang dan Julutong bersama-sama. Saya tak perlu sokong yang ni. Ini saya bawa pasal you buatlah you punya kerja, saya buat punya kerja. Saya Pendang, bulan puasa lah. Minta bersabar. Tak perlu bodek saya lah, Julutong buatlah kerja you. Saya tak bodek. Kenapa bertutur begitu? Bulan puasa, Yang Berhormat Pendang. Saya, tak apalah, jangan bawa masa saya lah. Yang Berhormat Menteri, saya berterima kasih di atas pengulungan yang telah diberikan. Cumanya saya difahamkan bahawa oleh pihak NUBE bahawa peruntukan yang sama telah diberikan kepada pekerja-pekerja NUBE pada tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya difahamkan bahawa pekerja-pekerja ini daripada pihak bank telah pun membuat penyelidikan sendiri dan mendapati bahawa semua bank mendapat keuntungan yang begitu banyak, termasuklah Malayan Banking dan semua bank-bank yang terlibat. Jadi persoalan oleh pekerja-pekerja bank ini adalah kalaulah mereka boleh membayar, bank yang sama, Maybank, beroperasi di Indonesia, boleh membayar bantuan untuk Hari Raya, berbuka puasa, semasa Raya Cina dan sebagainya. Kenapa, dan mereka telah pun membayar sebelum ini, kenapa tahun ini mereka enggan membayar? Jadi saya cuma nak mohon kepada Menteri kalau boleh memberi perhatian. Saya difahamkan Menteri adalah seorang yang sungguh prihatin. Maklumlah isu satu JLC yang tak bayar gaji kepada pekerja di Kedah pun diberi perhatian. Saya mohon tindakan diambil terhadap JLC tersebut yang tidak membayar gaji sejak bulan September. Jadi saya mohonlah kepada Menteri supaya perkara-perkara ini diberi perhatian. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat Menteri, sikit sambung tadi, saya tertarik mengenai job scam ini. Sebenarnya saya juga dapat banyak aduan sebenarnya daripada sahabat-sahabat saya dari Kedah mengenai salah satu GLC yang tidak membayar gaji sejak daripada September yang melibatkan hampir 23 orang pekerja, dan mereka merasakan ini adalah satu scam yang terbesar sebenarnya, ya, GLC di Kedah atau lebih dikenal sebagai KAHB. Dan saya ingin bertanya, berapakah tuntutan yang dibuat oleh pekerja-pekerja ini dan apakah status terkini mengenai kes yang sedang berlaku, dan apakah usaha antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri supaya dapat diselesaikan dengan segera, kerana 20 orang lebih ini merasakan di-scam secara besar-besaran. Terima kasih. Mohon minta sikit. Kepala Kerai. Okey, terima kasih Yang Berhormat Kepala Speaker. Saya juga ingin menyebut kepada Yang Berhormat bahawa saya juga menerima memorandum daripada pihak NUBE untuk perhatian Yang Berhormat supaya Yang Berhormat dapat mengambil perhatian agar pihak bank-bank yang mereka yang terlibat ini dapat membayar sebagaimana memorandum yang telah dibuat. Dan jika Yang Berhormat belum lagi ada memorandum ini, saya boleh hantar kepada Yang Berhormat untuk perhatian Yang Berhormat. Terima kasih. Sikit Yang Berhormat Menteri sekali lagi. Minta maaf. Kali pasal KHB tadi ni. Okey, sebab memandangkan mantan Timbalan Menteri, saya bagi peluang. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Menteri. Saya dipahamkan, saya dapat juga masalah Kedah Agro Holding Berhad ni. Disebut bulan September tak bayar. Sebenarnya saya buat semakan dan saya akan dapat lagi terperinci daripada dokumen-dokumen ini yang mana katanya bukan daripada September, daripada 2016 lagi, daripada zaman dahulu. Lepas tu dibayar sampai untuk dia panggil apa ni, yang backdated dia tak bayar. Dia bayar sejak yang baru saja. Jadi carry forward sehingga September tu yang tak bayar daripada 2016. Saya ingat minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri supaya kita boleh dapat clarify benda ni, kita boleh dapat perinci supaya tidak berlakulah apa ni persepsi salah sangka seperti mana Julutong dan juga Sungai Petani tadi. Boleh mengelirukan Dewan tu. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, dan juga terima kasih kepada 4 orang ahli yang berhormat, Pendang, Julutong, Sungai Petani dan Kuala Kerai. Hujung-hujung ucapan pengurungan saya baru dia
dia naik sikit. Saya ada dua isu di sini. Satu ialah isu tentang NUBE. Dan untuk makluman, dan dua isu ini berkaitan sebab ia berkaitan dengan hak pekerja. Saya dah nyatakan pendirian saya dari awal saya diberi amanah di Kesuma ini bahawa pekerja adalah berhak ke atas gaji mereka. Terutamanya kalau kita ikut Seksyen 19 contohnya dalam Akta Kerja dan sebagainya. So pekerja dah ada hak kepada gaji mereka, jadi tidak harus dinafikan hak-hak tersebut. Dalam isu NUBE sebenarnya mereka mempunyai collective agreement bersama dengan pihak majikan. Dan untuk saya, pendirian saya ialah majikan harus menjaga kebajikan pekerja. Dan dalam aspek ini, dalam kes ini, Jabatan Perhubungan Perusahaan sebenarnya telah pun memanggil mesyuarat reconciliatory meeting yang sebenarnya mesyuarat pertama 19 hari bulan Februari tetapi ditangguhkan dan mesyuarat seterusnya akan diadakan pada minggu depan. Jadi saya berharap isu pertikaian antara NUBE dengan juga MCBA ini dapat diselesaikan secara berhemah ya, dengan mengangkat martabat pekerja dalam mesyuarat reconciliatory meeting nanti. Itu new. Keduanya tentang isu gaji ataupun gaji yang tertunggak oleh Kedah Agro. Saya dah pun memberikan kenyataan semalam bahawa kita nakkan supaya isu ini diselesaikan secara berhemah. Ya tak kira lah saya tunggakkan dia dari dulu ke apa. Laporan yang kita terima ialah tunggakan dari bulan September belum dibayar. Untuk saya, gaji perlu dibayar. Ya, tak boleh tunggak lama-lama. Jangan kata 6 bulan. Ini dah dari September. Lebih 7 hari pun dia sebenarnya dah melanggar akta. Jadi saya nak minta supaya kita dah bagi notis kepada majikan iaitu pihak Kedah Agro dan Kedah Agro juga telah berjanji untuk meminta bantuan kerajaan negeri menyelesaikan isu tunggakan gaji. Itu saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Semalam sepatutnya mereka berjumpa dan apabila maklum baras yang diberikan ialah supaya diberikan beberapa hari lagi sehingga 17 hari bulan Mac, maka saya kata okey, because tujuan kita ialah untuk menyelesaikan masalah. Kita jangan menafikan hak pekerja ke atas gaji mereka. Jadi kita berikan masa sehingga 17 Mac untuk kerajaan negeri berbincang dengan Kedah Agro melihat kepada penyelesaian secara tuntas isu ini. Jadi itulah mungkin sedikit update ataupun maklum balas status terkini kes Kedah Agro. Cukuplah. Ya Mak Menteri, sikit saya nak minta pandangan bagi pandangan supaya siasat daripada bila gaji ni tak bayar sebab kalau jelutong dengan Sungai Petani dengar Kedah saja dia terus spark. Dia tak boleh Kedah ni bagi jelutong dengan Sungai Petani dia spark. Jadi kita minta biarlah benda ni clear daripada zaman mana benda ni berlaku. Dalam jawapan saya sebenarnya nak berhemah. Saya tak nak libatkan pihak politik, kepentingan politik. Justru saya kata tak kira syarikat mana. Kalau hutang kena bayar gaji. Pekerja berhak ke atas gaji. Aduan yang kita terima ialah bulan September. Yang seawalnya mungkin ada cerita lain yang mungkin pendang boleh carikan maklumat lah. Tapi aduan yang diterima oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung adalah gaji tertunggak sejak September yang lalu. Okey. Menteri, saya tidak menggunakan peraturan. Saya bangun dan Sungai Petani bangun kerana kami memperjuangkan hak rakyat yang tak dibayar gaji. Maklumlah, dah bulan puasa tak bayar gaji. Ini syarikat daripada GLC Kedah. Syarikat GLC Kedah. Pekerja-pekerja Kedah dianiayai. Sebab itu kami bangun untuk memperjuangkan hak mereka, bukan untuk isu politik. Okey, terima kasih. Saya kata, saya beri amaran kepada agensi-agensi ini yang berlesen tapi dia mengiklankan aktiviti penipuan pekerjaan atau job scam. Kita tidak akan teragak-agak mengambil tindakan hukuman undang-undang yang paling berat. Tuan Dipertua, Yang Berhormat Batang Sadong membangkitkan tentang pengemaskinian gaji minimum selaras yang sewajarnya seperti yang disarankan oleh Bank Negara dan juga laporan KWSP, My Budget dan sebagainya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun ini berpandukan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, kadar gaji minimum akan dirujuk dan dikaji semula.
Kita sudah tentu akan mengambil kira pandangan semua pihak, termasuk pihak pekerja, majikan, serta menjadikan rujukan laporan-laporan sosioekonomi seperti laporan Bank Negara yang telah dijatakan oleh Yang Berhormat Batang Sadong. Akhir kata, Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan yang mulia ini kerana telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia Kesuma semasa perbahasan titah diraja. Kesuma amat menghargai segala cadangan dan teguran yang telah dikemukakan dan kita akan mengambil tindakan susulan ke atas isu-isu yang telah dibangkitkan. Jika ada soalan yang tidak sempat dijawab, kita akan kemukakan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri dari Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 minit je. Okay, tak apalah. Tuan Yang di-Pertua, sebagai menteri yang pertama di bawah Jabatan Perdana Menteri, izinkan saya merafak sembah ucapan tahniah atas pelantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Semoga pemerintahan tuanku akan terus memanyungi rakyat dan negara dengan kesejahteraan, perpaduan dan kemakmuran yang berkekalan. Saya juga ingin merafak sembah dengan ucapan junjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan pada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat sepanjang tempoh 5 tahun dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Saya turut merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Tidak kurang daripada 23 ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyatakan cadangan, teguran serta pandangan masing-masing melibatkan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, terdiri daripada Shah Alam, Hulu Terengganu, Subang, Pasir Mas, Petaling Jaya, Jelutong, Tumpat, Beluran, Bayan Baru, Sibu, Besut, Selayang, Port Dickson, Tampin, Keningau, Bukit Gelugor, Bentong, Arau, Batu, Betok, Stew, Kelumut dan Kota Melaka. Puan Yang di-Pertua, ahli yang berhormat daripada Port Dickson ada tak? Tak ada. Saya nak jawab dia tak ada, macam mana? Saya bagi jawapan bertulis ke? Dia tanya tentang undang-undang lapuk. Mungkin isu ni sangat penting bagi ahli parlimen yang lain di pihak kerajaan dan juga pembangkang. Tapi sebelum saya bagi jawapan secara bertulis kepada soalan spesifik daripada Yang Berhormat, saya nak berikan penekanan di sini bahawa undang-undang lapuk dalam negara kita sebanyak 2,443 dan semua pra tahun 1959. Dan kalau kita tengok pemecahan dia, saya dapat beritahu tahun-tahun, tetapi saya akan memberi secara jawapan bertulis kepada Yang Berhormat. Tapi penekanan di sini ialah sekarang ni di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah Jabatan Peguam Negara, di bawah juga Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Akta 1, adanya komisioner untuk Akta Penyemakan Undang-Undang dan juga adanya di bawah satu bahagian di bawah Jabatan Peguam Negara. Dan kalau kita tengok secara menyeluruh, kerajaan memang akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan antara cabaran-cabaran setakat ini ialah berkenaan dengan fungsi dan kuasa Putrajaya Penyemak Undang-Undang di bawah Akta 1. Itu fungsi utama bahagian penyemakan dan pembaruan undang-undang Jabatan Peguam Negara ialah menyemak undang-undang yang ada, mencetak semula undang-undang, memperluas undang-undang persekutuan ke Sabah Sarawak Wilayah Persekutuan, menterjemah teks bahasa Inggeris Undang-Undang PRA 1967 ke dalam bahasa kebangsaan, mengkaji semula undang-undang lapuk dan usang dan memodernkan dan memperbaharui undang-undang supaya sejajar dengan perubahan semasa. Pegawai di bawah kepimpinan bahagian ini adalah tidak mencukupi kerana isu yang dikaji selalu melibatkan hal perkara yang begitu kompleks yang memerlukan pasukan yang khusus untuk menumpukan perhatian. Apa juga kajian pembaruan memerlukan keputusan dasar di pihak kementerian dulu, kemudian diikuti dengan kajian pembaruan undang-undang memerlukan maklumat komprehensif seperti sejarah, fakta, dokumen, data yang berkaitan. Seringkali maklumat ini sukar diperolehi
kerana sumber rujukan adalah terhad. Kemudian kajian pembaruan yang dijalankan di atas inisiatif bahagian juga seringkali bukan keutamaan, dan maklum balas yang diterima daripada pihak berkepentingan kadang-kadang tidak menepati pada skop kajian, dan bahagian kajian undang-undang lapor terdapat kesukaran untuk mengenal pasti pihak berkepentingan dalam undang-undang yang terlibat. Ini adalah kerana undang-undang tersebut lama dan kewujudannya tidak diketahui. Jadi itu sebabnya Tuan Yang di-Pertua, kita mesti melihat bahawa dalam aspek ini elemen yang saya sebut tadi tentang isu yang ada pada kita mempunyai Akta Penyemakan Undang-Undang, iaitu Revision of Laws Act 1968 Akta 1. Yang kita juga nak tengok kepada elemen reformasi undang-undang. Dan reformasi undang-undang ini kita melihat secara umum ialah kepada undang-undang yang sedia ada yang diubah, dinaik taraf untuk sesuai kepada keadaan yang berlaku dalam negara kita. Izinkan saya, walaupun Yang Berhormat tak ada, tapi sebut kepada sahabat-sahabat Yang Berhormat lain dalam Dewan, bahawa setakat ini dalam aspek bahagian undang-undang kita telah membuat beberapa pindaan yang banyak rakyat Malaysia pun mengetahui, seperti pindaan pada Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak, pindaan pada Kanun Kesiksaan dan Tata Cara Jenayah mengenai peruntukan kesalahan mengendap, pindaan kepada Akta Insolvensi, dasar peluang kedua untuk melepaskan 130,000 individu pada tahun ini, daripada Mac 23 hingga Januari 2024 seramai 55,877 bankrupt telah dilepaskan, iaitu 42.99% daripada jumlah sasaran. Kemudian pindaan kepada peraturan-peraturan bantuan guaman, iaitu fee dan sumbangan 2017. Kemudian kepada pindaan kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, bacaan kali pertama kedua telah kita buat, dan kemudiannya pada sidang Dewan Negara kali ini akan dibawa kepada Dewan Negara untuk pindaan kepada Akta Suhakam. Pengumbalan kepada Akta Pemalsuan Hukuman Mati Mandatory, pengumbalan kepada Akta Simakan Hukuman Mati, pemenjaraan sepanjang hayat, pengumbalan kepada Undang-Undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing yang akan berlaku pada minggu depan. Jadi kesimpulan saya, Tuan Yang di-Pertua, ialah kalau kita katakan bahawa kita tidak mengubah undang-undang ini pun tidak betul, sebab kita tengok akhbar-akhbar antarabangsa menyebut tentang kejayaan Malaysia, contohnya dalam pindaan kepada hukuman mandatory kepada hukuman budi bicara dalam kes-kes beberapa kes-kes jenayah yang melibatkan hukuman mati. Berarti bahawa dunia mengakui bahawa Malaysia telah mengubah langkah kepada undang-undang yang sedia ada, kepada undang-undang yang lebih progresif. Jadi itu sebabnya bagi saya salah satu daripada cabaran ialah pemindaan, perubahan dan melihat kepada langkah-langkah mengambil kira banyak elemen, sebab bukan saja boleh dikatakan hanya nak mengubah undang-undang saja, tetapi membawa semua stakeholders dengan izin, NGO, CSO dan yang paling penting agensi-agensi yang terlibat dalam pindaan-pindaan sedemikian, kewujudan undang-undang baru ataupun meminda kepada undang-undang yang sedia ada. Dan kita tengok juga dalam elemen-elemen yang berlaku dalam negara asing, mereka juga bergerak pada langkah yang sama. Saya bawa balik daripada mesyuarat menteri-menteri undang-undang di Zanzibar, di Tanzania, 4 hingga 9 Mac. Cukup panas, Tuan Yang Di-Pertua. Nasib saya di sana selepas sebelum bulan puasa, kalau tidak berpeluh juga. Dan saya boleh beritahu di sini bahawa kesemua menteri-menteri undang-undang Commonwealth itu berkata bahawa mereka melihat kepada undang-undang AI, digital, di mana sehingga bantuan guaman pun diberi melalui sistem artificial intelligence. Jadi undang-undang mereka sudah berubah. Dan kita ada 2,000 undang-undang lain yang sebelum merdeka, selepas merdeka. Itu undang-undang substansif. Tetapi cabaran yang masuk yang begitu laju itu sebab bila yang membuat banyak bercakap tentang isu digital, isu scammer, ia kerana kelajuan yang berlaku dengan teknologi. Dan dalam aspek kerajaan melalui Kementerian Undang-Undang ataupun agensi undang-undang, Jabatan Peguam Negara dalam mana-mana negara Commonwealth berhadapan dengan cabaran yang sama. Perubahan yang berlaku. Jadi kita perlu melihat perubahan ini secara positif walaupun begitu drastik, tetapi melihat sebagai contohnya dalam elemen bantuan guaman, menggunakan aktiviti AI, artificial intelligence, untuk membantu sebagai contoh elemen isi borang. Kedua, untuk membantu dalam mewujudkan surat dalam sistem teknologi maklumat.
Jadi tak payahlah pegawai itu nak kena ambil file, nak kena duduk, nak kena tanya soalan 10, soalan 20 yang mana boleh dibuat daripada lokasi ataupun sistem handphone yang ada dengan mereka yang nak memohon bantuan guaman. Tapi memang betul lah kadang-kadang bantuan guaman ni takkan dia pohon bantuan guaman handphone ni dia pakai iPhone ke Samsung Galaxy S24 Ultra. Ini bukan isu bantuan guaman kan. Bantuan guaman maknanya dia tak ada berkemampuan. Tapi tak kisahlah. Sebab bila mereka berbincang tentang teknologi dan artificial intelligence, antara kepentingan yang paling utama ialah ia tidak mempunyai elemen biasness dengan izin. Sebab sistem komputer tu dia tidak akan baca siapa di belah sana. Gender bias tak ada, race bias tak ada, religion bias tak ada. Yang menyebabkan bahawa processing itu kemungkinan lebih tulus daripada sistem yang ada berhadapan dengan manusia. Itulah perbincangan yang dibincang sebab hala tuju banyak negara Commonwealth khasnya ialah ke arah penggunaan AI untuk kewujudan undang-undang, pembaruan undang-undang, memberikan perkhidmatan undang-undang dalam agensi-agensi yang bertanggungjawab. Jadi saya cuba nak maklumkan kepada semua ahli-ahli parlimen, kita pun kena ada kecanggihan memahami tentang apa itu sebenarnya AI. Itu jawapan saya, tapi saya akan memberi jawapan secara lebih banyak secara bertulis kepada Yang Berhormat tanya saya tentang soalan yang spesifik. Kemudian dalam penubuhan Ombudsman di Malaysia, izinkan saya memulakan ucapan dengan menyatakan bahawa Kerajaan Madani bila bercakap tentang Ombudsman Malaysia seperti yang dibangkit oleh ahli-ahli Yang Berhormat, khasnya ahli berhormat daripada Bukit Gelugor, ada? Tak ada juga. Tapi tak apalah, saya sebut tentang Ombudsman ni. Sebelum saya nak mula sebut, saya nak ucap tahniah pada Kerajaan Negeri Sarawak. Kalau kita tengok Yang Berhormat Tuan Speaker daripada Sarawak. Sarawak ada undang-undang Ombudsman dia sendiri. Kerajaan Negeri Sarawak. Sebab Kerajaan Negeri Sarawak menyedari bahawa ini sesuatu langkah yang begitu positif. Yang bagi saya satu kejayaan yang perlu kita memberikan tahniah kepada Kerajaan Sarawak, khasnya Premier Sarawak. Saya ucap tahniah pada beliau. Jadi inilah yang langkah kita nak. Tapi tidak bermakna dalam negara kita di Semenanjung, kita tidak ada sistem untuk mewujudkan ketidakpuasan hati kepada isu-isu ataupun pekerjaan ataupun yang kita harapkan Ombudsman secara spesifik lakukan. Kita ada dengan kita banyak sistem yang memang wujud dalam infrastruktur agensi tersebut. Apa yang sedang diusahakan oleh Kerajaan Madani pada hari ini adalah mewujudkan Ombudsman Malaysia dengan harapan yang benar-benar bebas daripada kerajaan sebagai sebuah badan berkanun persekutuan yang mempunyai fungsi untuk menerima, mengendali dan menyelesaikan aduan berkaitan salah tadbiran dengan izin maladministration dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam di agensi perkhidmatan awam persekutuan. Ombudsman Malaysia akan menjalankan 8 fungsi susulan iaitu dengan izin, recommending, reporting, planning, monitoring, evaluating, advising, mediating and conciliating dengan izin serta memulakan tindakan kajian analisis bagi kes aduan dan kepentingan awam. Penubuhan Ombudsman Malaysia ini akan mengambil kira model undang-undang Ombudsman lain di negara lain seperti United Kingdom, New Zealand, Sweden, Australia, Hong Kong, Filipina, Thailand, Gambia, Namibia. Selain itu, undang-undang institusi agensi kerajaan Malaysia seperti SPRM, EIAC, Suhakam, Jabatan Audit Negara dan Terkini Suruhanjaya Bebas Tata Kelola Polis IPCC dijadikan sebagai rujukan untuk penempatan dasar Ombudsman Malaysia. Buat masa ini, kerajaan berada pada peringkat akhir dan dalam memutamatkan perundangan Ombudsman Malaysia akan dibawa kepada Kabinet Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 bagi menyelarai isu pertindahan fungsi antara agensi-agensi berkaitan, khususnya peranan yang perlu dimain dan tertakluk kepada peranan yang dimainkan setakat ini oleh badan seperti EIAC dan juga beberapa agensi-agensi yang terlibat dalam penguatkuasaan undang-undang. Beberapa banyak perbincangan telah berlaku dan saya ucap tahniah kepada pelantikan pengurusi siap yang baru iaitu Tan Sri Dr. Ismail bin Haji Bakar yang merupakan mantan Ketua Setiausaha Negara. Pada 20 Februari saya telah bertemu dengan beliau dan saya melihat bahawa pemilihan beliau sebagai pengurusi baru adalah pemilihan yang cukup tepat. Dan kami telah berbincang dan memang beliau juga percaya bahawa ini adalah langkah kehadapan untuk negara kita. Ahli Yang Berhormat Shah Alam pula ada? Tak ada? Okay. Ada? Ada. Membangkitkan jiran saya, tak nampak.
yang membangkitkan soalan berkaitan dengan adakah pindaan terhadap Akta Perlindungan Pemberi Maklumat Akta 711 akan dibentangkan di Parlimen pada sesi penggal ini kerana kelemahan akta tersebut dianggap telah membantutkan usaha membantras rasuah secara tulus di negara ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, beberapa sesi mesyuarat jawatankuasa kerja, bengkel, libat urus dan taklimat telah diadakan dengan agensi kerajaan yang berkenaan sepanjang tahun 2019 hingga 2023 bagi meneliti semula Akta 711 secara seluruh. Ini termasuk mendapatkan pandangan dan khidmat nasihat daripada pemegang taruh, termasuk pertubuhan bukan kerajaan antara lain Transparency International dan Center to Combat Corruption dan Cronyism C4. Selain itu, sesi libat urus ini telah turut menilai kesediaan badan-badan yang telah diperuntukkan kuasa terhadap mekanisme pelaksanaan dan implikasi yang mungkin berbangkit apabila pindaan ini dikuatkuasakan. Kerajaan Madani buat masa ini sedang meneliti cadangan mekanisme pemusatan centralisation, penerimaan aduan kelakuan tidak wajar dan pemberian perlindungan pemberi maklumat di bawah Akta 711. Cadangan pindaan dan penambahan baikan Akta 711 ini akan membolehkan pelaksanaan perlindungan pemberi maklumat secara eksklusif, efektif dan seterusnya mampu mewujudkan suasana neutral, lebih tulus dan berkecuali dalam mengendalikan semua aduan berkelakuan tidak wajar daripada pemberi maklumat. Untuk maklumat lanjutnya kepada Yang Berhormat, cadangan pindaan ini melibatkan penubuhan sebuah agensi berpusat yang khusus dengan latihan dan tata cara pengendalian khas kepada perlindungan pemberi maklumat serta mampu menyelesaikan semua perkara berkaitan Akta 711. Ini adalah bertujuan untuk memastikan fokus dan tata cara kerja yang lebih teratur, sistematik dan jelas kepada kedua-dua agensi berpusat dan agensi penguatkuasaan supaya tidak kekeliruan bidang tugas di antara keduanya. Cadangan-cadangan penambahbaikan pada Akta 711 ini yang dijadualkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat pada tahun ini sebaiknya dasar berhubung dengan agensi berpusat tersebut selesai dikaji dan dimuktamadkan merupakan salah satu daripada inisiatif Kerajaan Madani dalam usaha untuk membantras penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penyelenggaraan integriti dalam kalangan masyarakat khususnya dalam organisasi awam dan swasta. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan soalan juga daripada Yang Berhormat Shah Alam dan Yang Berhormat Bentong menyentuh tentang perkara berkaitan dengan pengubalan Akta Pendanaan Politik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada ketika ini rang undang-undang pendanaan politik masih di peringkat penelitian dan kajian yang sedang dikendalikan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi, antara lain untuk mengambil kira pandangan daripada semua parti-parti politik yang berdaftar di Malaysia, sementara penelitian dijalankan apa-apa pendanaan politik buat masa ini masih tertakluk antara lain kepada beberapa undang-undang sampingan seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Akta 694 dan Akta Pencegahan Pengumbalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti wang haram 2001, Akta 613. Susulan rujukan perkara dasar mengenai rang undang-undang pendanaan politik oleh Kerajaan Madani ke Jawatankuasa Pilihan Khas Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi pada tahun lalu. Dan satu mesyuarat telah diadakan oleh Jawatankuasa tersebut, iaitu bilangan 1/2024 pada 29 Februari. Menerusi mesyuarat berkenaan, terdapat keperluan untuk menyeluruh dilihat dalam perkara yang telah dibangkitkan di dalam mesyuarat tersebut yang meliputi hak skop bayaran sumbangan individu maupun parti politik serta ketetapan tentang pendanaan awam untuk parti-parti politik. Untuk maklumat, pendanaan awam merupakan satu sistem di mana jumlah wang diperuntukkan oleh kerajaan untuk diagihkan kepada parti politik mengikut formula yang ditetapkan. Terdapat perbandingan pelbagai cadangan draft undang-undang, rang undang-undang tersebut yang juga telah dibincang semasa mesyuarat JKPK dan tindakan penyelarasan difikirkan perlu bagi menghasilkan RUU yang memenuhi kriteria dengan izin public funding seperti mana negara demokrasi matang di Denmark, Jerman, Jepun, Korea dan Kanada. Bagi tujuan tersebut, penelitian secara terperinci akan dibuat sebelum laporan JKPK dimuktamadkan dan cadangan syur penambahbaikan dikemukakan pada kerajaan.
Tindakan berterusan berkaitan pendanaan politik dilihat tepat pada masanya dan adalah selaras dengan komitmen reformasi institusi Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10. Sebarang inisiatif ke arah pengubalan rang undang-undang pendanaan politik harus dilaksana dengan sebaik mungkin agar ia mencapai objektif sebenar, iaitu bagi mengatasi masalah ketirisan yang secara tidak langsung dapat memantapkan integriti dan tata kelola yang baik demi kesejahteraan rakyat Madani Malaysia. Menteri. Ya, saya tekun mendengar hanya satu minit saja lagi. Cuma saya ingin tanya dengan Menteri. Dalam perbahasan saya juga lihat Menteri sendiri juga telah berbincang tentang Fixed Term Parliament Act, satu akta baru digubal untuk kita mengelakkan perkara-perkara seperti langkah Sheraton. Apakah cadangan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan perkara ini dan